Okay, jadi diperlukan banyak kali. So jadi macam tu jugalah kita. So jadi untuk sesi petang ini saya akan, dia ada beberapa e-book lah sebenarnya. Khususnya dia ada 2 e-book. E-book tajuk yang kedua, tajuk yang ketiga dan keempat. Tapi saya ada tambah lagi 2 e-book tambahan untuk backup kepada penerangan tersebut. Saya tak masukkan di dalam e-book yang berkaitan tajuk tu sebab saya nak senang untuk cikgu-cikgu ataupun perempuan, tuan-tuan boleh rujuk e-book yang selebihnya. Tapi saya akan bagi dalam bentuk PDF jugalah nanti. So jadi sebelum tu saya akan share kan. Kalau ke saya ada yang tak off ke suara? Saya takut sebenarnya dengar daripada saya punya yang monitor satu lagi. Kalau suara okey, bagi tahu Kalau bergema ke apa, inform dekat saya. Mungkin jadi kejap jelas okey. Kejap saya buka topik yang ketiga untuk pada petang ini. Okey. Okey. Bagi topik yang ketiga, saya tekankan kepada tajuk kemahiran asas dalam membantu. Ni topik yang keempat. Sorry. Nak topik yang ketiga. Sebab topik yang ketiga ni saya fokus kepada ni. Okey, topik yang ketiga saya fokuskan kepada bagaimana cara untuk kita bantu anak-anak kita mengajar membaca Jawi dan English. Tetapi kenapa saya sebut ada perkataan tetapi tu? Sebab dia jadi masalah dia macam ni. Masalah dia bila mana kita sebagai pengajar, kita tak boleh nak kuasai dengan baik. Mungkin bahasa Melayu kita tak ada masalah. Bahasa Melayu kita tak ada masalah. Bila melibatkan Jawi dan bahasa Inggeris, satu dia melibatkan kemahiran kita tu sendiri. Maksudnya kita sebagai pengajar tu macam mana? Itu yang jadi yang saya sampaikan semalam. Saya kata kita sebagai pengajar, bila kita ajar bahasa Inggeris, especially lah kita ajar bahasa Inggeris tu, kecuali kita memang dalam bidang TESOL atau English education, mungkin tak ada masalah lah kita nak mengajar. Tapi kalau kita ni memang kalau orang Kelantan tu dia pekat budu dia. Kalau orang Kedah tu dia pekat laksa dia. Maksudnya sebutan dia, tailor dia bukan tailor. Dekat situ sebenarnya yang saya sebut, kita pun kena banyak belajar. Tapi dari segi sudut kalau kemahiran asas, kebiasaannya sebutan dia tu kita boleh je Google dekat YouTube dan sebagainya untuk kita improve balik. Maksudnya pada masa sama yang kita ajar anak-anak kita, cikgu-cikgu pun sama. Cikgu pun bukan semua cikgu dia menguasai bahasa Inggeris. So jadi pada masa yang sama kita pun kena perbaiki. Macam saya sendiri pun, saya bukan fluent bahasa Inggeris, English punya speaking. Jadi dalam keadaan saya sebelum saya mengajar anak murid, saya akan baca dulu. Maksudnya saya akan research dulu. Macam wording, term-term. So jadi dekat situ kita dah prepare. Okey. Sekejap. Mana? Okey. Sekejap Okey. Jadi okey. Perasaan dalam hati. Maksudnya kadang-kadang benda ni dia melibatkan apa yang kita rasa, apa yang kita fikir. So jadi benda ini kalau kita tengok kan, macam kalau saya sendirilah, saya tak pandai lah. So jadi jangan disebabkan, contoh especially kepada mak ayah lah. Contoh kalau kita sampai satu tahap kita memang tak mampu nak mengajar dia bagi subjek itu. Okey. Sama juga dengan mengajar Al-Quran. Bila kita tak mampu sebab mungkin bukan bidang kita tak ada kepakaran. Jadi kita kena cari solution. Macam mana kita nak bantu dia? Sama ada kita cari tenaga pengajar ataupun kita sendiri pada masa yang sama, untuk basic-basic tu kita sendiri belajar supaya kita boleh touch down kepada anak-anak tu. Lepas tu Jawi pula. Jawi pula kita tahu sekarang ni
walaupun Jawi, orang Muslim sendiri pun dari segi sudut penguasaan Jawi dia pun agak masalah. So jadi macam mana kita nak ajar anak-anak kita? Jadi itu yang saya akan terangkan pada muka surat yang presentation yang seterusnya. Okey, tip asas. Maksudnya tip asas ni dia lebih kurang sahaja sama macam kita guna untuk mengajar membaca bahasa Melayu. Maksudnya general view ataupun general penelaksanaan dia sama je. Cuma kaedah dia je yang berbeza. Maksudnya kaedah mengajar. Contoh bahasa Inggeris, kebiasaannya kita tahu dia guna fonik. Kalau Jawi biasanya mengeja lah. Biasa dia akan mengeja. So jadi asas dia yang pertama, kita nak belajar, kita belajar pada masa sama kita mengajar. Sebab ini pun pesan ulama. Kalau dalam agama pun, bila kita nak sampaikan dakwah, orang yang nak sampaikan dakwah pun dia pun kena belajar. Pada masa yang sama dia kena mengajar. Mengajar tu dia sampaikan ilmu. So jadi maksudnya dekat sini, di peringkat kita, kalau maksudnya kita di peringkat tenaga pengajar, kita tahu kelemahan kita apa. Jadi itu yang saya maksudkan, rancang pengajaran itu. Maksudnya cabaran kepada parent adalah sebab sebelum ini tugas mengajar adalah datang daripada guru. So sekarang ni bila jadi PKP, tanggungjawab itu datang kepada mak ayah pula. Maksudnya mak ayah jadi guru kedua dah kepada anak-anak murid. So jadi pantauan itu macam mana? So jadi mak ayah pun dia kena rancang juga. Maksudnya nak mengajar anak macam mana? Contoh kita tahu anak kita ni lemah Jawi. Dia lemah Jawi tu merangkak-rangkak lagi baca. Jadi kita kena rancang. Okey, hari ni saya nak ajar dia 5 minit ataupun 10 minit sahaja Jawi. So jadi kita konsistenkan dengan duration time yang kecil itu. So jadi bila kita nampak benda, dia akan bagi feedback yang baik lah. Maksudnya dia akan bagi respon yang baik. Sama ada result dia, prestasi dia, kemampuan anak itu sendiri. So jadi sebenarnya benda ini cabaran yang paling besar adalah parent. Sebab kebiasaan rancang mengajar ni adalah tanggungjawab guru. Contohlah kan, kata macam guru dia akan mengajar nak buat seindaksi, RPH dan sebagainya. Takkan mak ayah pun nak buat RPH. Contoh hari ni, contoh anak seorang tak apa. Contoh anak seorang lah. Itu pun anak seorang bukan senang. Maksudnya anak seorang dia ada perangai dia ada tingkah laku dia. Sebab tu saya kata bila parent ambil tanggungjawab untuk mengajar, hatta kadang-kadang macam ada mak ayah yang dia guru pun bukan senang untuk mengajar anak-anak. Sebab dia mungkin dari segi sudut psikologi, dari segi sudut emosi anak-anak itu sendiri mungkin dia anggap itu mak ayahnya guru-guru macam tu. So jadi dekat situ sebenarnya kalau yang anak ramai lagilah cabaran dia nak buat jadual macam mana. Sedangkan mak ayah walaupun kena masih work from home, contohlah kena masih work from home, masih ada kerja hakiki yang kena siapkan. Contoh kalau yang sebagai guru masih kena siapkan RPH, kena masih siapkan tugasan-tugasan murid. So jadi benda ini bukan benda yang senang. Jadi pesanan saya khusus kepada guru-guru, kita jangan skeptikal. Maksudnya kita jangan berfikiran negatif. Contoh kalau anak-anak kita tu dia tak boleh nak buat latihan yang kita bagi, sebaliknya kita encourage balik. Sebab satu, cabaran mengajar tak semua orang ada kemahiran itu. Walaupun mak ayahnya tu adalah guru, tetapi untuk mengajar anak sendiri bukan senang. Yang kedua, guru dia kena faham aras pembelajaran tu, maksudnya tajuk-tajuk yang diberikan. Tak semua mak ayah dia mampu faham apa yang cikgu ajar. Cikgu study dulu. Kemampuan mak ayah access untuk dapatkan bahan dan sebagainya segi sudut knowledge tu. So jadi pada saya benda itu perlu norma baru kepada parent, pelan-pelan lah belajar. Sebab cabaran pendidikan sekarang ni terpaksa menjadikan parent itu sebagai tulang belakang kepada sistem pendidikan tu. Maksudnya sebelum ni lebih kepada hantar ke sekolah apa semua. Tapi sekarang sebagai guru juga di rumah. Selepas itu penyediaan bahan, maksudnya menarik, mudah. Maksudnya macam contoh kalau kita nak guna buku membaca English kan, banyak je kat luar. Read Easy ada, phonetic books ada, banyak buku-buku membaca yang ada. Hatta ada buku-buku yang nipis-nipis yang lebih menarik pun ada, ataupun buku-buku perbualan ringkas yang kita boleh beli, termasuklah buku Jawi. Tetapi saya minta, macam saya ingatkan semalam, pastikan konsisten dengan satu buku. Maksudnya kalau kata guna Read Easy, gunalah Read Easy. Maksudnya contohlah, jangan kita letak, kalau buku itu ada masalah, contoh mungkin kurang gambar dan sebagainya, tak ada masalah untuk kita alih kepada mungkin buku yang lebih baik. Tetapi jangan kita tengok macam anak kita bulan
dia tak berubah sangat muka surat baca, kita salahkan buku. Kemungkinan besar kesalahan tu datang daripada kita. Maksudnya kita tak tahu cara buku itu digunakan, cara pelaksanaan sistem dibuat. So jadi benda-benda itu secara teknikal, siapa yang terlibat dalam bahagian pengajaran dia kena faham. Dari segi sudut buku dia ada manual dia ada, kalau benda buku-buku baca lah dia akan bagi arahan. Ini mengeja ke membaca ataupun membatangkan ataupun menyebut ataupun fonik. So jadi benda-benda itu kita perlu tahu. Sebab tu saya tak expose buku apa yang cikgu-cikgu guna, sebab macam semalam Cikgu Kamsiah kongsikan macam dia fonik pun dia kuasai, mengeja membatang pun dia kuasai, sebab dia bergantung kepada depends on murid. Sama juga dengan saya pun, tapi kebiasaannya macam saya majoriti saya memang guna kaedah membaca lah, mengeja dengan menyebut. Maksudnya saya tak sebutlah si tu ceh macam tak lah. Kalau macam yang tak share record tu, mungkin record yang kali ni dia agak putus-putus sikit kot. Saya tak sure apa masalah dia. Okey. Jadi saya kena monitor yang untuk record ni. So jadi dekat situ cikgu, kita boleh nampak kalau guru itu perlu mengajar, guru itu mengajar, tiba-tiba anak tak menguasai literasi, sama jugalah macam mengajar bahasa Melayu sebenarnya. Mengajar bahasa Melayu sama je situasi dia. Maksudnya anak tak boleh membaca, tetapi anak diletakkan dalam kelas arus perdana, cikgu rasa dia faham tak apa yang kita ajar? Sama, dia tak faham. So jadi, sebab tu saya kata sifir dia sama. So jadi segi sudut basic dia sama. Okey, kemudian hubung kait khusus kepada murid Muslim. Maksudnya dari segi sudut penguasaan Jawi tu, maksudnya kita boleh ukur pencapaian kepada subjek bagi pendidikan Islam. So jadi benda ini sebenarnya sekarang dah kian kurang dalam kalangan anak-anak kita. Maksudnya penghidupan kepada tulisan Jawi. So jadi benda-benda ini sebenarnya dah makin kurang dalam kalangan masyarakat kita kan. So jadi benda ini sepatutnya kita sebagai guru-guru yang mana especially yang mengajar subjek Islamic background ataupun Islamic education, perlu diberikan penekanan kepada anak-anak untuk penguasaan Jawi ni. Okey, cadangan buku membaca. Ini adalah beberapa cadangan buku membaca yang saya kongsikan untuk cikgu. Okey, buku membaca Jawi ni dia tak tahulah, kalau setahu saya dia tak sebanyak macam bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. So jadi dia terhad. Tapi ini yang kebiasaannya buku yang saya gunalah, dia banyak je lagi, tapi ini buku yang biasa saya beli. Ibu ajarkan aku Jawi dengan bacalah Jawi. So jadi saya biasanya saya banyak guna Ibu ajarkan aku Jawi lah. Jadi buku ni dia ada sampai 8. Dia ada sampai 7 ke 8 8 buah. So jadi kita ajar anak itu step by step lah. Dan yang menarik dia, kalau macam buku Ibu ajarkanku Jawi ni, dia ada bergambar. So jadi kalau macam saya sendiri, sejujurnya bahan Jawi saya tak banyak cikgu, sebab saya bukan mentor ajar kepada subjek Jawi, tapi saya adalah sikit-sikit flashcard ataupun slide-slide yang saya buat untuk counter basic kepada Jawi itu, yang mana ibu-ibu tu nanti saya akan compilekan secara PDF, saya akan berikan kepada cikgu-cikgu secara percuma, cikgu download dan boleh guna. Saya tak ada masalah benda tu. Cuma mungkin saya bagi tak sempat lah kalau hari ni, sebab malam ni pun kita ada sesi lagi. Mungkin saya akan bagi dalam seminggu lah. Dalam seminggu saya akan bagi secara berperingkat. So jadi cikgu-cikgu boleh buat rujukan. Selepas itu mana? Okey. Selepas itu pengajaran English. Okey. Pengajaran English cikgu, asas membaca biasa kita dengar read easy kan? Kita biasa dengar read easy. So jadi kebiasaannya kalau kita dengar read easy tu buku yang guna kaedah fonik lah. Tapi sepanjang yang saya research, memang banyak kalau
English ni dia memang guna kaedah fonik. Maksudnya sepatutnya macam contoh duck kan. Kita eja D-U-C-K. Sebenarnya kalau ikutkan dalam English punya sistem, dia ada sebutan dia, D tu the. Dia ada sebutan-sebutan dia. Tapi pada saya, kalau kata kita tak yakin dengan mengeja tu, kita biasakan anak menyebut pun tak apa. Maksudnya untuk permulaan awal ini. Okey, kaedah pengajaran English macam saya sebut tadi biasanya dengan fonik lah. Jika tak biasa tak apa. Kita ada masa untuk kita belajar, untuk kita ajar anak-anak kita. Banyak je tutorial-tutorial percuma yang ada di YouTube. Dan saya akan bagi kat cikgu, saya akan tunjuk dekat cikgu satu page, bukan setakat dia ajar cikgu untuk apa ni? Untuk dapatkan bahan tau cikgu. Cikgu mesti tak tahulah kalau cikgu siapa yang pernah dengar web ni boleh dekat chat tu bagi tahu. Siapa yang tak pernah dengar pun bagi tahu. Kalau tak pernah dengar web ni, saya akan sharekan banyak bahan percuma yang cikgu boleh dapat secara tak perlu bayar pun. Tak perlu bayar. Kejap saya pergi kat slide tadi. Okey. Siapa pernah dengar Progressive Phonics? Siapa pernah dengar web Progressive Phonics? Belum. Okey. Cuba respon. Yang mana siapa yang kat sini belum dan pernah? Tak pernah. Cikgu kalau saya bagi tahu pasal Progressive Phonics ni, saya rasa cikgu tak beli dah buku bacaan anak, buku Read Easy tu. Sebab kalau Read Easy, dia tak ada latihan kan? Betul tak? Dia hanya buku membaca sahaja. Tetapi yang phonic progresif ni, dia sampai satu tahap dia ada ni. Dia ada buku membaca. Apa lagi yang dia ada? Kejap saya nak penuhkan. Dia ada buku membaca. Dia ada contoh-contoh yang cikgu boleh print untuk flashcard. Dia ada latihan asas sampailah latihan to advance. Kejap saya buka. Okey. Kejap dia tengah nak loading. Okey. Masing-masing nampak tak? Share ni. Saya tak nampak Kejap Saya buka balik. Dia tak boleh nak share. Saya suka share Chrome ni. Jadi dia baru nak loading. Okey. Nampak tak? Okey. Cikgu nanti saya akan bagi benda ni dekat cikgu. Ibu, cikgu boleh select. Okey. Yang pertama, kalau cikgu perasan, ni saya zoom Dia boleh select language. Kita ni kan tak pandai English kan. Contoh dia kata, Progressive Phonics is an all-in-one reading. Mungkin ada yang tak faham apa yang dia cakap. Kadang-kadang faham ayat awal je, akhirnya tak faham. Cikgu boleh tukar bahasa. Pergilah dekat Malay. Indonesia pun ada. Boleh pilih nak pakai bahasa apa. Okey. Dia terus tukar. Okey. Saya bukan nak tekankan bab bahasa ni. Saya nak tekankan bab bahan. Okey. Cikgu nampak tak? Ada folder alfabet ni. Okey. Ada folder alfabet ni. Cikgu tinggal klik je. Okey. Sekejap dia tengah loading. Okey cikgu. Cikgu nampak tak dia dah bagi garis panduan dekat cikgu? Cuma mungkin bahasa dia tu kalau bila dia translate tu, kalau ada bahasa tiba-tiba bercampur baru tu, cikgu biasalah cikgu yang tu. Cuma yang saya nak tunjukkan ini cikgu boleh download secara percuma tau cikgu. Ini cikgu boleh download buku alfabet. Cikgu boleh download dekat sini. Macam ni. Cikgu boleh download alfabet sahaja dia jadikan berapa siri ni? 11 siri cikgu. Dia jadikan 11 siri. So jadi cikgu, buat apa kita nak pergi? Kalau pada saya lah, kalau dah ada yang ni, cuma yang ni melibatkan costing untuk kita bayar. Okey, saya buka contoh dekat cikgu. Kejap cikgu, saya buka dekat dalam PDF contoh yang saya dah download. Okey. Sebab nanti cikgu tak nampak pula apa yang saya download kan. So kejap Okey. Saya tak download dah lah sebab saya semua dia punya gagap lah pula. Dia punya bahan tu saya dah download dah.
dalam folder setiap daripada buku alfabet, beginners, intermediate, advanced, termasuklah latihan-latihan lain saya dah download dah daripada page tu. Sebab dia memang bagi kat kita file PDF yang sangat besar file dia. So jadi saya nak tunjuk kat cikgu contoh yang dah dijadikan yang saya dah download. Okey. Okey. Window. Okey. Cikgu ini antara satu file. Ni. Dia dah bagi tahu dah cikgu boleh ajar anak membaca. Guna alfabet. C. C for apa? C untuk apa? Dan yang bestnya cikgu. Yang best ni macam ni. Dia dah bagi dah. Contoh kalau kita nak guna alfabet lah. Kalau kita nak jimat, contohlah macam isu berkaitan dengan print lah. Sebenarnya bagus ada buku. Bagus ada buku sebab buku tu dia lebih handy. Tetapi kita tahu isu PKP nak print dan sebagainya, kita display guna laptop pun boleh. Maksudnya hari tu kita nak ajar anak kita, nak ajar anak murid kita, macam cikgu-cikgu yang mengajar kelas online, cikgu share je lah PDF tu secara dekat share screen. So jadi benda tu mudah cikgu. Lepas tu pula yang best dia, sekejap. Saya buka balik dekat web. Yang best dia cikgu, selain bahan-bahan buku yang dia bagi juga latihan. Dia bagi juga latihan. Kejap, saya nak buka ke cikgu latihan. Activity worksheet. Saya bukan nak promote page ni. Lagi yang ingat cikgu Syidah dapat apa? Dapat token ke promote page ni? Tak, saya nak bagi tahu. Kita dapat percuma bahan dia. Kita dapat percuma. Dan kejap lagi saya akan bagi tahu cara macam mana dengan bahan-bahan soft copy ni kita nak saya dah buat garis panduan sikit sebanyak untuk cikgu dan ibu bapa boleh buat rujukan. Kejap saya tutup stop yang ni kejap. Saya buka. Kalau saya laju ke apa ke bagi tahu tau. Saya takut je lagi macam takut ada masalah lain ke apa ke. Okey. Cikgu, ini latihan yang dia bagi. Cikgu, kalau anak kita contohlah anak-anak murid kita kan walaupun dia darjah 1, darjah 2 tapi dia masih lemah dan sebagainya, cikgu bagilah latihan ni. Dia dah bagi puzzle. Macam mana dia nak pergi dekat ni? Dekat gambar ini. Dia bawalah cari pusing. Jadi benda ni aktiviti dia menarik. Tulis titik-titik. Jadi benda ini cikgu, ni. Isi tempat kosong. So jadi cikgu, benda ni dapat percuma je cikgu. So jadi cuma yang masalah dia sikit lah. Masalah dia sikit pada kita nak print yang mana dulu. Yang tu kejap lagi saya akan bagi tahu. Macam mana keadaan untuk menguruskan bahan-bahan yang bila kita dah download online ni. So jadi sekarang ni yang mana ada dekat sini especially yang mak ayah, dia terpaksa belajar jadi bersistem. Maksudnya kita tak boleh main download je. Saya nak download inilah. Lalah kita tak tahu apa function setiap bahan yang kita download. So jadi ini contoh yang saya dah download. Ini yang alfabet lah. Yang alfabet ni saya tak buat folder-folder. Yang alfabet ni saya tak buat folder sebab saya pegang kepada coding numbering ni je. Sebab yang bagusnya bila kita download numbering tu memang ada siap-siap. Dia dah ada siap-siap. Okey, ini contoh beginners. Saya dah letakkan dalam Word lah. Dalam folder. Dan yang bestnya dia ada lesson plan. Lesson plan ni sebenarnya dia bagi panduan untuk kita mengajar. Jadi benda ini sebenarnya sangat bagus kepada guru ataupun kepada mak ayah sendiri, yang maksudnya kita sendiri mungkin tak pandai mengajar tapi pada masa yang sama kita boleh belajar. Cuma kita rajin tak rajin lah. Sebenarnya kalau kita nak cakap mak ayah kita, contohlah kalau cikgu sebelum kita nak cakap mak ayah tak rajin, kita tanya diri kita dulu. Adakah kita sendiri rajin explore kepada perkara-perkara tu? So jadi kalau macam saya, benda ni saya dah filekan format dia, saya letak dalam PF. PF ni untuk fonik progresif lah, progresif fonik. Dekat dalam ni dia ada banyak. Untuk huruf kecil, huruf besar, latihan-latihan dia. Jadi kejap lagi saya akan sharekan dia sambungan kepada slide ini juga, yang mana saya akan sharekan macam mana kita nak urus bahan-bahan ini. Jadi cikgu, saya nak bagi tahu biasanya kalau buku bahasa Melayu, buku Jawi agak susah nak dapat yang percuma. Kecuali dia buat kat cikgu apa ni konstruk tu. Konstruk 12 tu kan. Kecuali kalau dia buat konstruk tu, tetapi dia tidak menarik kalau saya.
Saya lebih suka guna sistem buku bacaan sebab konstruk ni dia banyak wording. Dia banyak wording berbanding gambar. Tapi kalau buku membaca, kita tengok dia banyak lebih kepada bergambar. So, jadi kelebihan dia bila kita guna buku sistem bacaan, dia sangat ada dua suara. Dia sangat ada, bila ada guna sistem buku bacaan, kenapa saya suka guna sistem buku bacaan? Sebab kita akan bagi dekat murid satu, satu benda, orang panggil apa, ilmu baru dalam membaca. Maksudnya dia akan jumpa perkataan-perkataan baru, dia akan jumpa gambar-gambar baru. Contoh, biasa dia sebut, perkataan-perkataan macam, contoh kalau murid kita yang ada masalah verbal ataupun masalah bercakap. Biasanya baju tu dia akan sebut aju, waju. Tapi bila kita guna sistem membaca, secara tak langsung kita akan bantu untuk dia menyebut. Contoh dia kata, sebut ba. Lepas baju. Lama-lama, masalah murid yang telor ataupun murid yang lewat dalam membaca, lewat dalam bercakap, dia akan improve dari segi sudut sebutan dia. Itu yang saya maksudkan, saya lebih suka guna buku membaca berbanding 12 konstruk yang Linus dan sebagainya tu, sebab dia lebih kepada untuk nilai tambah boleh lah. Kalau pandangan saya lah. Okey. Sekejap Okey. Saya nak pergi balik dekat yang fonetik tu, progress fonik ni. So jadi, cikgu boleh explore daripada progress fonik ni, cikgu boleh explore ni dekat atas ni, biasanya rumah ni home lah. Kita pergi balik dekat home dia. So jadi dekat sini cikgu dia dah ada alfabet. Alfabet ni paling basic. Lepas tu beginners. Biasanya alfabet dengan beginners ni kita boleh selang-seli dari sudut latihan dan sebagainya sebab dia masih bermain dengan lebih kurang yang sama. Dia ada intermediate, dia ada advanced. Dan ini cikgu-cikgu juga boleh bantu bagi anak-anak murid kita, khususnya yang darjah 4, darjah 5, darjah 6 sekarang nak naik tingkatan 1 akan datang, untuk polish kemahiran membaca English dia. Maksudnya ada anak-anak kita mungkin dia dah very good dalam subjek, tapi English ni biasanya akan jadi last keciciran. Bila dah jadi keciciran, jadi cikgu boleh bantu anak-anak itu melalui bahan-bahan yang kita sediakan ni lah. Kalau buat kelas online, boleh je display dekat share screen. Okey. Itu dari segi sudut bahan tu lah. Kita pergi balik dekat slide tadi. Nanti saya akan sharekan link cikgu, link tu cikgu boleh explore. Sebenarnya ikutkan, saya dah save benda tu dalam PDF semua, dalam folder. So, jadi kemungkinan saya akan masukkan dia dalam zip file. So, saya akan sharekan dalam Google Drive. Jadi, cikgu tinggal download je. Download sahaja daripada yang saya bagi. Cuma, cantiknya cikgu tengok juga dekat web dia. Jadi, bila cikgu tengok kat web dia, cikgu boleh baca sedikit sebanyak info yang ada dekat situ. Okay. Okey. Jadi, yang pertama, cuba semak. Sekarang ni kita nak tahu kemampuan anak-anak kita sekarang ni segi sudut jawi dan literasi jawi dan literasi English. Adakah anak-anak kita masih lemah membaca jawi dan adakah anak-anak kita yang masih lemah dalam English? Okey, macam mana pula kalau anak-anak kita lemah semua? Maksudnya jawi dia lemah, English dia lemah, bahasa Melayu pun dia lemah. Cikgu, saya nak pesan satu perkara. Yang pertama, mulakan secara berperingkat. Maksudnya dia lemah ketiga-tiga literasi, jawi dia lemah, membaca bahasa Melayu dia lemah, English dia lemah. Kebiasaannya kalau Linus punya program, bahasa Inggeris tu dia mula fasa kedua. Dia fokus kepada bahasa Melayu dulu. Maksudnya kalau bahasa Melayu dengan jawi boleh bergerak sekali. Jangan ketiga-tiga ini gabung jalinkan. Anak-anak akan pening. Satu lagi dia tak minat. Sebab English tu dia dah masuk advance dan sebagainya. Tapi kalau pada saya, kalau nak selit sikit-sikit boleh. Tetapi mulakan dulu prioriti mungkin kepada bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu akan efek kepada subjek matematik, kepada subjek sains dan sebagainya. Bila dia dah okey, naikkan pula kepada macam jawi sendiri pun kalau kita tak tekankan, dia akan efek kepada sekolah kafar dia. Lepas tu kalau bahasa Inggeris mungkin boleh naikkan sikit-sikit. Jangan tiga-tiga tu diadun sekali. Lalas anak dia rasa macam tak nak belajar langsung. Sebab dia rasa macam kenapa banyak sangat macam tu. Especially mak ayah lah. Benda ni bukan senang sebenarnya kita nak tackle kan.
Lepas tu, okey, yang ini saya nak refresh balik. Yang pertama, bertindak dengan segera segi sudut bahan, cari latihan. Rekod penting. Yang kedua, semak untuk ukur keadaan tahap semasa murid sebagai untuk kita action plan. Maksudnya extra action plan ni adalah merujuk sekiranya anak kita dia guna sistem yang sama, contoh baca dan hafal dia masih lemah. So action plan mungkin dia perlukan permainan, dia perlukan kemahiran lain. So jadi extra action plan ni kita boleh study untuk kita top up kepada anak-anak itu sekiranya dia masih lemah dengan sistem yang sama. Cikgu jangan macam ni. Especially cikgu-cikgu. Anak-anak kita dah lemah dengan sistem yang kita guna. Dah sebulan dah guna sistem yang sama. Tapi masih tak berubah. Cikgu jangan stay and retain dengan your system. You need to change untuk depends dengan murid punya situation. Cikgu jangan rasa macam, saya nak guna sistem ni juga. Maksudnya saya nak guna juga dia menghafal. Sedangkan dia menghafal ni, dia kena duduk saja kan, duduk hafal. Jadi ada setengah budak, dia perlukan pergerakan tangan, perlukan pergerakan anggota badan. So jadi benda tu bila kita retain, lepas tu kita nak salahkan budak. Itu yang saya maksudkan. Kita sebagai guru, kita kenal anak murid kita. Bila kita tahu dia menghadapi masalah yang sama dalam tempoh masa yang agak lama, cikgu kena change cikgu punya cara. Kepelbagaian teknik kepelbagaian dalam mengajar. So jadi itu sahaja untuk tajuk kali ini. Saya terus pergi kepada kalau ada yang nak tanya kan, boleh terus pergi dekat chat. Terus pergi dekat chat. Boleh tanya ataupun boleh buka suara. Maksudnya jangan kalau ada ada soalan nak simpan. Saya takut sekejap lagi kita dah pergi jauh, cikgu saya nak ulang balik mungkin takut ni lah kan. Okey, kita pergi kepada topik yang keempat. Okey, topik yang keempat adalah kemahiran asas dalam membantu murid dalam asas matematik. Kemahiran asas dah asas lagi double pula dia punya tu. Minta maaf ya. Dia sebenarnya kemahiran dalam membantu murid. Kemahiran membantu murid dalam asas matematik. Kemahiran membantu. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Mm-mm. 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 Okey. Kalau okey, terima kasih. Okey, kalau dalam situasi kami, bila dalam buku membaca jawi, maksudnya kalau kita guna buku Ibu Ajarkan Aku Jawi, dia dah ada step level-level dia. Maksudnya daripada huruf vokal sampai ayat suku kata terbuka, suku kata tertutup, sampailah ayat-ayat panjang. Jadi, kita sebagai guru, kita kena ada catatan personal. Macam saya sendiri, selain RPH, saya ada satu buku rekod catatan saya, description berkaitan dengan murid saya. Maksudnya, saya mengajar dia, biasanya kalau murid yang dah laju, saya tak ada banyak sangat komen. Sebab biasanya saya risau pada murid-murid yang contoh dia dah lemah sangat-sangat tu, tiba-tiba kita nak improvekan dia, saya akan record. Okey, dia ni lemah. Lemah dekat mana dan sebagainya. So, jadi kita gunakan instrumen bahan bacaan itu untuk kita test dia. Maksudnya, kalau guru perlu untuk kita kalau cikgu perlu untuk sit down in one time untuk buat, mungkin kalau murid kita satu kelas ramai, contoh satu kelas sampai ada 20 orang, contoh ada sampai 15 orang yang lemah. So jadi mungkin kita nak selesaikan penilaian itu dalam masa satu hari susah. Jadi cikgu kena buat satu jadual di peringkat cikgu sendiri punya action plan macam mana nak dapatkan situasi anak itu sebenarnya. Maksudnya anak itu punya keperluan semasa dia. Contoh kalau cikgu nak testkan semua balik pun tak apa. Sebab tu yang saya kata,
kita tidak panggil peperiksaan, kita panggil dekat dia, kita panggil pentaksiran lah, sebab kita nak test kemampuan semasa anak-anak itu. Maksudnya kalau kita panggil peperiksaan, dia nampak macam sangat menakutkan kan. So jadi pada saya, test tu sebenarnya cikgu mungkin boleh allocate satu diary, ataupun kalau macam saya panggil diary. Kalau saya ada, buat kelas Linus kat sekolah saya memang ada satu buku diary Linus. Dekat diary Linus tu saya ada description berkaitan dengan murid-murid tertentu yang mana okey, apa yang kita nak bantu murid kita. So jadi description tu cikgu boleh buat simple description je. Sebab tu yang saya kata penting kita ada rekod membaca tu. Maksudnya walaupun membaca jawi, perlu ada rekod. Okey, dia dah baca sampai mana, dia baca sampai mana. Normally kalau murid kita lemah sangat, dia tak boleh baca, kita boleh trace dah. Dia tak boleh buat langsung kerja jawi. Kerja subjek-subjek jawi ke subjek lain. Jadi kita guna literasi buku membaca jawi. Jadi kaedah sistem pengurusan dia sama macam buku membaca bahasa Melayu. So jadi cuma saya tak nafi. Dalam bahasa jawi, dia tak macam bahasa Inggeris tau. Bahasa Inggeris senang kita nak jumpa konstruk 1, konstruk 2 sampai 12. Matematik pun senang kita nak jumpa konstruk 1 sampai 12. Lepas tu dalam bahasa Melayu pun senang. Tapi dalam jawi susah cikgu. Saya tak tahulah. Saya tak tahu. Setahu saya kalau dekat sini ada pengalaman cikgu-cikgu yang mengajar subjek jawi dan sebagainya. Cikgu-cikgu yang ajar subjek pendidikan Islam mungkin boleh open suara, mungkin boleh bagi pandangan berkaitan dengan hal ni. Sejujurnya di peringkat saya, kalau saya rujuk yang KPM pun, saya rujuk bahan-bahan kem cemerlang jawi. Bahan kem cemerlang jawi tu banyak bagi panduan juga untuk kita ukur murid kita dan bahan-bahan latihan untuk murid. Tetapi untuk penilaian detail, kebiasaannya saya akan refer buku-buku rujukan. Saya akan beli buku latihan jawi, saya tengok. Kadang-kadang ada buku-buku dari penulis, dia bagi tahu macam mana kita nak nilai murid. Jadi benda ini macam perlu usaha yang lebih lah daripada kita. Tetapi macam saya cakap, penilaian kita tak perlu nak fikir complicated. Kita guna je rekod dan semak catatan murid punya membaca. Dekat situ kita dah boleh tahu murid kita punya literasi jawi tahap mana. Menjawab ke cikgu? Kalau tak menjawab, bagi tahu tau. Okey. Sama. Okey, untuk tajuk yang keempat, kemahiran membantu murid dalam asas matematik. Okey, bagaimana murid lemah matematik? Setiap kali mengajar, murid tak faham. Apa perlu saya sebagai seorang guru atau ibu bapa lakukan? Okey, benda ni contoh anak kita ni mungkin nombor 1 sampai 100 pun dia keliru lagi nak sebut 50 ke, nak sebut 40 ke, ataupun contoh nombor belas-belas, 19 dia sebut 1, 9 dia tak reti nak sebut 19. Cikgu jangan terkejut, budak sekolah rendah pun ada yang masih keliru dengan nombor-nombor ni. Jadi, soalan, adakah kita kenal anak kita ataupun murid kita? Bila ajar matematik je, murid malas. Murid tak fokus. Kita pun tak tahu kenapa. Kenapa kita cakap kita tak tahu kenapa? Sebab kita tak kenal betul-betul siapa sasaran kita, siapa audien kita. Okey, 4 faktor matematik bukan pilihan murid. Erti kata lain, hashtag tak minat. Hashtag tak minat. Biasa kan sekarang banyak guna hashtag kan. Hashtag tak minat. Okey, sebab apa? Ni antara yang saya dapat kongsikan. Mana? Okey, yang pertama memang dia tak faham. Dia tak faham soalan tu nak apa. Dia tak faham matematik tu buat macam mana. Yang kedua, rasa susah. Memanglah, contoh matematik tambah pun tak tawan hala lagi. Orang Kedah kata tak tawan hala lagi, tambah. Tiba-tiba kita sebagai pengajar dah masuk tolak. Memang dia akan rasa susah. Yang ketiga, tak minat. Disebabkan dia tak faham, disebabkan dia rasa susah, bawalah kepada tidak minat. Selepaslah dia tidak minat, akan berlakulah tertinggal. Tertinggal adalah erti kata lain, tercicir. Itu yang kita risau. Itu yang kita risau, cikgu-cikgu mengajar matematik, cikgu mengajar murid faham ke, ataupun cikgu hanya sekadar mengajar untuk capai silibus. So, jadi kadang-kadang benda tu jadi muhasabah juga kepada kita. Maksudnya, silibus tetap kita kena kejar, tapi kita kena ada nilai tambah untuk pastikan murid kita ni dia tak tertinggal dari segi sudut silibus itu sendiri. Memanglah kita boleh kejar silibus, kita boleh buat RPH cantik, tapi secara realiti dia, anak murid kita punya keberkesanan, kita pernah question mark tak? Berkesan tak dengan apa yang kita buat?
Macam tu. Okey, bagaimana kita nak bantu murid ataupun anak kita? Yang pertama, kenal pasti kelemahan. Maksudnya dia ni lemah dekat mana. Lepas tu mula dari asas. Contoh kalau dia tu lemah, kalau contohlah dia dah darjah 3 ataupun dia dah darjah 2 tapi dia masih lemah matematik. Tak apa cikgu, mula je daripada asas balik. Mula je daripada asas balik. Lepas tu naikkan aras kefahaman tu secara berperingkat. Ini yang saya nak highlightkan. Kita ni kadang-kadang silapnya kita naikkan aras kefahaman tu berdasarkan umur dia. Berdasarkan silibus yang kita mengajar. Itu tak betul. Bila kita nak polish penguasaan 3M dia, kita nak polish penguasaan matematik dia, bukan kita kejar silibus. Kita bagi apa yang dia kurang. Kalau kita kejar silibus, kita akan penat. Kita akan penat sebab dia tak kuasai lagi tambah. Kita pergi dah masuk tolak darab bahagi. Contoh darjah 2 dah ada darjah 2, darjah 3 dah ada darab, dah ada darab. Jadi kalau dia tak kuasai yang basic, macam mana kita nak counter dia yang besar-besar? Itu yang saya kata, kena mulakan naikkan aras tu secara berperingkat. Maksudnya dia dah makin baik dah membaca. Dia dah makin baik dah matematik. Menambah 2 digit. Maksudnya contoh nombor 10. Mungkin boleh naikkan arah nombor ratus pula. So jadi benda itu dia akan memberikan emosi yang baik kepada anak tu. Lepas tu pelbagaikan latihan. Maksudnya matematik ni dia tak bolehlah latihan tu je kan. Jadi dia perlukan pelbagaikan latihan untuk pastikan anak itu dia kuasai subjek-subjek yang kita kena pasti dia punya kelemahan itu. Lepas tu kekerapan. Matematik ni dia kena rajin buat calculation. Kita kalau tak tahulah saya kan macam saya kalau kita belajar daripada diploma degree kan sampai master pun belajar je sampai satu tahap belajar advanced mathematics in education. Lala tak faham pun apa yang kita tak faham apa yang kita belajar. Sebab dia melibatkan calculation besar. Jadi calculation besar kita takkan boleh buat kalau kita tak kerap buat ulangan. Sama tu jugalah dengan anak-anak. Kalau dia orang tak kerap buat ulangan kiraan, latih to be, dia akan menyebabkan dia tidak boleh kuasai. Dan kelemahan itu dia tidak akan boleh diperbaiki. Lepas tu pengurusan emosi. Pengurusan emosi itulah yang kita nak tackle. Supaya biar contoh mungkin dia tak minat matematik. Dia rasa down. Belajar matematik tu susah. So jadi kita perlu bina rasa minat pada dia itu dengan rendahkan aras. Jadi minat tu dia akan naik sikit, sikit, sikit. Jadi kat situ sebenarnya bukan senang cikgu ya nak tackle benda tu. Sebab tu yang saya sebut sekarang ni, adakah kita kenal anak kita? Adakah kita kenal anak murid kita? Kalau kita kenal, contoh saya tak nafi, guru-guru di dalam kelas perlu kejar RPH, perlu kejar RPT, perlu kejar silibus, tak nafi. Tapi cikgu perlu ada nilai tambah, contoh homework dan sebagainya. Latihan-latihan yang cikgu tak perlu nak kejar sangat silibus. Cikgu lebih tahu anak murid cikgu dalam kelas cikgu tu dia lemah macam mana. So jadi kita cuba supplykan bahan-bahan tertentu untuk kita polish kemahiran dia. So jadi benda tu yang penting sebenarnya. Okey, kemudian situasi 1. Murid atau anak suka subjek BM. Jika berikan latihan BM sangat suka tetapi tak suka matematik. Jadi, situasi dia macam mana? Kita bagi je apa yang dia suka. Maksudnya dia suka buat BM. Tapi pada masa yang sama kita masukkan elemen, kita cari juga latihan matematik. Lepas pada tu kita bagi balik apa yang dia suka. Sebab kita ada situasi memang anak-anak ada yang memang dia dominan kepada BM. Dia bagilah latihan BM apa pun dia suka. Macam situasi sekarang macam saya ada bawa satu murid kelas tuition ni darjah 3. Kalau kelas BM online dia masuk je. Tapi kalau matematik dia masa masuk sekejap dia buat keluar. Dia masuk sekejap dia keluar. Sebab apa? Sebab minat dia tu kurang. Jadi pada saya bila minat dia tu kurang saya nampak dia tak boleh nak tackle. Walaupun dia darjah 3 dia masih lemah lagi dalam bab penolakan penambahan. Jadi saya terpaksa bagi tahu mak ayahnya kata akak kena polish balik kemahiran asas anak. So saya boleh bagi latihan jadi saya minta polish balik kemahiran asas. So jadi communication kita dengan parent itu kena baik. Kemudian situasi yang kedua, murid atau anak suka gadget. Jika tak dapat dia menangis. Jika perkara ini terjadi dalam apa cara sekalipun kena kawal. Sebab kalau kita tak kawal susahlah sebab benda ni melibatkan pembentukan diri anak tu. Contoh, jadikan main gadget tu sebagai ganjaran untuk dia siapkan latihan. Contohlah, dia suka main game. Kita mungkin dah biasa sampai satu tahap sekarang umur 2 anak tu umur 1 tahun dah ada gadget sendiri.
mak ayah kan sampai satu tahap anak umur 4 tahun, 5 tahun dah ada gadget sendiri. Kalau macam kita dulu, saya paling awal pun ada telefon sendiri, itu pun tingkatan 4, lepas tu nak periksa tingkatan 5 memang tak ada. Selepas tingkatan 5 nak masuk PLKN barulah mak bagi telefon. Itu pun telefon yang boleh call dengan mesej je. So yelah kita tak sama zaman kita tak boleh nak terlampau melayani zaman kita sebelum ini. Sedangkan zaman sekarang ni cabaran dia lebih besar. Tetapi macam saya cakap, teknik pengawalan gadget itu penting. Maksudnya dia tak minat belajar, tapi dia suka main gadget. Jadi kita kena bertegas, boleh nak main gadget, tetapi wajib buat kerja walaupun sekejap. So jadi kat situ cara kita nak bina lah. Cara kita nak bina emosi anak tersebut. Lepas tu bahan belajar. Bahan belajar ni dari segi sudut bahan latihan lah. Okey, sediakan bahan-bahan asas untuk penguasaan topik. Macam ni yang saya cerita kat cikgu semalam. Macam saya ceritakan, macam contoh biasanya kalau di awal tahun lah, anak tu sekarang darjah 3. Contohlah tahun ni dia darjah 3. Biasanya awal tahun darjah 3, parent dah siap-siap dah pergi kedai buku, beli buku rujukan matematik. Darjah 3 tahun tu. Sedangkan, dia tak belajar lagi subjek tu dekat sekolah. Kemahiran dia sepatutnya kalau saya lah, cara kita nak tackle anak itu, waktu dia awal tahun darjah 3, beli buku latihan darjah 2. Beli buku latihan darjah 2, kita tengok dia boleh buat tak darjah 2. Tapi kalau dia masih tak boleh buat, terpaksa cari buku darjah 1 walaupun dia darjah 3, terpaksa buat. So jadi dekat situ sebenarnya secara tak langsung kita tengah bina minat dia belajar bila kita rendahkan aras kepada silibus tu. Yang jadi masalah kita, kita kejar nak kepada apa ni, material bahan tambahan ni, kita beli bahan yang tahun semasa. Bila kita beli bahan tahun semasa, kadang-kadang dia tak belajar lagi. Jadi dia nak buat pun tak seronok. So jadi benda tu dia jadi macam tak leisure lah untuk dia buat benda tu. Kalau saya, memang cantiknya kita rendahkan aras bahan tersebut. Biasanya kita anggap macam ni lah. Macam contoh anak tu dah hujung darjah 2, barulah kita beli bahan darjah 2. Hujung darjah 3, barulah kita beli bahan darjah 3 untuk dia ulang balik penguasaan topik sebelum itu. Itu yang saya maksudkan. Kalau ada yang tak faham lah, kalau ada yang tak faham boleh je tanya berkaitan dengan ni. Lepas tu asas pengajaran dan pembelajaran. Jika anak masih belum kuasai penambahan bagi penolakan 2 nombor, tetapi diberikan penolakan 3 nombor, rasa-rasa adakah murid itu boleh selesaikan? Jawapan dia tak boleh. Sebab dah tolak puluh pun tak boleh, kita nak bagi ratus. Kita nak bagi 1000. Dia takkan boleh kuasai. Itu yang saya kata kita kena tackle dia punya apa yang dia lemah. Okey, kemudian masalah dalam penguasaan asas matematik, masalah dalam penguasaan asas matematik. Yang pertama, sikap mendesak. Maksudnya kita macam terlampau mendesak anak tersebut untuk faham matematik tersebut, akhirnya dia makin tak faham. Yang kedua, tergopoh-gapah. Maksudnya kita rushing nak bagi dia berjaya. Hakikatnya setiap anak-anak ini lahir dalam keadaan berbeza faham dia, berbeza cara dia menerima ilmu. Yang ketiga, suka membanding. Contoh kalau yang ada anak 2-3 orang, kita bandingkan, kenapa kakak boleh je waktu darjah 2 dah boleh kuasai, dah tak mau tolak. Awak dah darjah 2 tak boleh kuasai lagi. Ingat, saat kita tengah membandingkan anak tersebut, mungkin anak tersebut juga sedang membanding kita dengan mak-mak ayah orang lain. Maksudnya kita tengah membandingkan, kita sebagai parent tengah membandingkan anak A dan B, tetapi kita kena sedar anak-anak kita ni juga sedang bersosial di luar. Mungkin secara tak langsung dia tengah membandingkan mak ayah dia dengan mak ayah orang lain. So jadi benda-benda tu kena be careful dengan dalam keadaan membanding. Membanding untuk encourage minat tak ada masalah. Sampai satu tahap kalau membandingkan boleh merendahkan dia, boleh mendownkan dia, sangat tak bagus. Okey. Sekejap mana dia? Okey. Selepas itu, bermain sambil belajar. Ya, benda ni cikgu, saya rasa kadang-kadang bila anak kita tu dah naik darjah 3, dah naik darjah 4, ataupun anak murid kita dah darjah 3, darjah 4, nak naik darjah 6, kita rasa bermain sambil belajar ni benda yang buat apa? Belajar dengan buku lah. Tak cikgu, sebenarnya bila bermain sambil belajar ni, dia membuat kepada fun learning kepada anak-anak tersebut. Maksudnya kalau anak-anak kita darjah 3, dia masih tidak mampu kuasai, kita guna elemen main dan sebagainya,
benda itu yang mampu membina kemahiran dan minat dia. Kalau kita masih guna sistem yang sama, maksudnya kita retain je dengan sistem yang sama yang tidak pelbagai, tak mustahil anak kita akan tetap juga macam tu. Okey, contoh bermain sambil belajar. Contoh topik wang, mungkin kita boleh buat simulasi jualan ke, cikgu buat simulasi jualan ke, jual apa-apa ke. Contoh macam mak dengan ayah kan. Kalau parent dekat rumah simulasi jualan. Okey. Awak solat hari ni, awak solat awal hari ni, awak solat awal hari ni, Umi bagi dekat awak bagi duit kertas je, bagi duit ni je lah, janganlah bagi duit betul, jenuh cap duit kalau macam tu. Bagi je macam kertas ke apa ke, Umi bagi kat awak 5 bintang. Okey. Bintang awak ni boleh digunakan kalau awak nak tengok telefon. So jadi kat situ sebenarnya secara tak langsung dia berlaku proses apa demand, needs and demand. Dia dah berlaku dah proses pertukaran dekat situ secara tak langsung. Konsep jual beli benda tu jadi secara tak langsung dia jadi, walaupun kita nampak macam main-main je benda tu, tapi sebenarnya benda tu dia bagi kesan yang bagus kepada anak-anak. Macam topik penambahan, kita beli batang aiskrim, contoh kita beli batang aiskrim kat kedai RM2 tu yang warna-warni tu, suruh anak-anak kelaskan, lepas tu bilang ikut warna. Itu pun salah satu kemahiran. Nampak macam tadika punya mainan, tapi kalau anak kita itu masih lemah, maksudnya darjah 3 pun masih tak boleh nak kuasai benda-benda asas, maksudnya kita perlu rendahkan aras. Kita perlukan bermain dengan psikomotor dia. Lepas tu topik masa. Masa tu kita buat game. Contoh dia, okey, dalam masa 30 minit. Dalam masa 30 minit, kita akan, mungkin yang ada anak ramai, Umi nak, awak siapkan. Okey, ini buat ini buat ini. Okey, dalam masa 30 minit, daripada pukul 10 sampai 10.30, dia orang akan sharp tengok jam. Jadi dekat situ secara tak langsung, kita praktis mata anak kita untuk tengok jam. Okey, amalan komunikasi. Itu yang saya sebut. Amalan komunikasi mampu bina kemahiran dan minat murid. Maksudnya kita buat hal two way communication dengan anak-anak. Kemudian kita guna dua komunikasi yang baik ini merujuk kepada soal dan puji. Soal tu untuk kita bina kemahiran berfikir anak. Puji tu adalah rasangan minda dengan jiwa untuk anak tu sendiri. Lepas tu yang kemudian pesanan ringkas daripada saya berkaitan dengan topik yang keempat. Setiap anak kelebihan tidak sama. Ada anak mungkin lambat sedikit dalam belajar, tetapi ada kelebihan yang tersendiri. Cuma kita yang belum cari kelebihan itu. Jadi perbaikilah minda kita, iaitu apa yang kita fikir, perbuatan kita, iaitu mulakan dari sekarang dan doa kita. Okey, jadi untuk topik yang keempat ni, saya ada nak share satu video lah. Pada saya agak menarik video ni, tapi kalau agak sangkut-sangkut, mungkin saya akan sharekan link tu dekat grup. Tapi boleh tengok dulu. Kalau tak okey, boleh bagi tahu. Ini dia ajar anak murid dia yang special need tau. Dia ada disleksia, masalah disleksia. Kejap Kejap. Saya takut saya tak share sound. Tak share sound macam saya pula dengar sorang-sorang. Kejap. Okey. Share Chrome. Okey, share sound. Okey. Kejap mana ni? Okey.
Okey. Sekejap. Jadi, kita nampak. Sekejap eh. Okey, kita nampak sebenarnya sometime mungkin contoh macam tadi puan apa, Puan Siti Nurmahirah kan. Dia sebut anaknya ada pengalaman berkaitan dengan apa, berkaitan dengan disleksia kan, diagnose umur 8 tahun. Sebenarnya nak diagnose tu cikgu, bukannya senang tau. Maksudnya bukan simply-simply untuk diagnose. Contoh dia kan, anak itu baru je mula belajar, dia dah keliru antara B dengan D, terus kita assume dia disleksia. Dia ada proses and procedure dia. So jadi, kita tengok. Nanti untuk sesi yang last sekali malam nanti saya akan sharekan pendidikan secara eksklusif dengan inklusif. Maksudnya sometimes anak-anak ni dia perlu bersifat eksklusif. Maksudnya dia perlu bersifat one to one dengan dia. Dia perlukan grup yang lebih kecil. So jadi perkara-perkara ini sebenarnya dia mendorong untuk keboleh upayaan anak tu sendiri. Okey. Cikgu sekolah maklumkan untuk pergi cek. Dia bawa pergi check up di NGO Dyslexia Malaysia. Keluar result, keluar ada 7 lagi trait. Betul dia ada instrumen yang dia perlu siapkan. Jadi memang dia akui dan faham anak dia tak boleh dalam arus perdana. Ada orang tunggu turn bersama dia, anak dia 12 tahun. Maknya deny state anak tak macam anak orang lain. Okey. Boleh tak kalau Puan Siti Nurmahirah buka mic, boleh tak kongsikan berkaitan dengan pengalaman Puan, macam mana Puan berdepan dengan dari segi sudut emosi Puan sendiri, flow and procedure, macam mana Puan tackle berkaitan dengan anak disleksia ini. Maksudnya, macam apa yang Puan buat untuk bantu anak Puan sendiri dalam proses penguasaan 3M. Boleh ke Puan buka mic? Waalaikumsalam. Anak kawan, okey. Okay. Boleh tak Puan kongsikan macam mana kawan itu dia handle on that situation? Oh. Uh-uh. Oh, lama. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. 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 Mm, mm, mm. Mm, mm. Mm. Uh-uh. Betul-betul dia ada wording dia. Uh-uh. Mm. Betul. Mm. 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 Betul. Mm. Mm. Mm.
Mm-mm. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Betul? Mm-mm. Betul? Betul. Betul. Maksudnya kita bagi sesuai dengan aras semasa dia. Betul. So jadi benda tu sebenarnya kadang-kadang kita cuai sebenarnya. Cuai dalam mengajar. Maksudnya kita kadang-kadang saya pun tak faham apa yang kita nak dalam hala tuju pendidikan. Maksudnya dalam hala tuju kita nak sampaikan elemen pendidikan, apa yang kita nak sebenarnya? Adakah kita nak kejar silibus? Adakah kita nak bahan yang menarik sahaja? Sedangkan adakah anak itu boleh terima ke tak? Maksudnya kalau kita tengok macam sekarang ni saya yang kalau kita tengok bila anak-anak terpaksa duduk dalam berkeperluan khas, dia jadi benda ni dia jadi isu satu melibatkan keuangan lah sebab dia melibatkan masa dan sebagainya. So jadi pada saya dia memang kena tackle awal. Contoh ciri-ciri autism awal. Jadi maksudnya anak ni dia ada simptom-simptom autism. Jadi sebenarnya di peringkat kerajaan sendiri pun ada je pusat-pusat yang secara percuma yang kita boleh dapat khidmat nasihat. Contoh Dinas Kurnia. Dinas Kurnia ni memang antara di bawah government punya sektor apa ni dia punya jabatan yang maksudnya dia akan tackle pada anak-anak autism. So jadi kita cuba dapat khidmatkan pakar-pakar nasihat daripada doktor-doktor hospital yang maksudnya dia memang doktor-doktor bagi kanak-kanak. So jadi kita cuba dapatkan solution-solution pandangan-pandangan berkaitan dengan anak-anak itu sendiri. Jadi itu yang sebenarnya yang saya kata especially pada guru bila dia face benda itu tak semua parent dia boleh accept bila kita cakap okay anak puan kita sebab tu cikgu dia jangan simply sebut anak puan disleksa dan sebagainya kecuali kita dah nampak dia terlampau dominan kita bagi suggestion okay kita dah bagi suggestion mak dia dah boleh follow dan sebagainya tetapi dalam proses sekiranya terbukti dari segi sudut analisis kepada ujian ujian dominasi sama ada anak ini adalah dia ada masalah-masalah lain, proses yang seterusnya adakah mak ayah boleh terima pula? Cikgu ingat step dia tu tidak mudah sebenarnya. Macam contoh situasi umur 12 tahun cikgu. Bukannya senang benda tu. Jadi nanti saya akan sharekan satu cerita. Saya sempat tengok cerita ni. Cerita ni Emma Mai. Saya bukan nak promote cerita ni. Tapi saya tengok cerita ni. Cerita dia Nazim Osman dengan Emma Mai Imbong berlakon. Dalam cerita tu Nazir Osman adalah antara ada yang masalah antara pesakit disleksia. Dia bukan pesakit, dia ada masalah disleksia. Dia masalah disleksia ni sampailah dia besar, sampailah dia tua. Sampailah dia dah kahwin. So jadi isu dia tu kita boleh tengok cerita tu sebagai self motivation kepada kita. Macam mana kita nak positif kepada perkara-perkara ni. Sebenarnya bukan senang. Kita cakap senang. Saya cakap sekarang pun senang. Tapi bila kita berdepan dengan murid yang ini, sebenarnya bukan senang. Sebab tu saya kata murid yang lemah dalam pembelajaran dalam subjek-subjek tertentu, dia tidak boleh diletakkan sekali dalam acuan murid-murid yang lain. Yang pertama, yang kedua dia akan terus tercicir. Yang pertama dia akan terus tercicir. Yang kedua dia akan mengganggu kepada murid-murid lain juga. Itu sebenarnya guru dia kena pandai tackle macam mana anak ini untuk disusun, dibina di dalam kelas. Okey. Kejap saya nak tengok balik slide tadi. Kalau slide tadi sampai situ saja. Okey, saya nak sharekan dua slide lain. Kejap slide yang pertama adalah kemahiran menulis. Kemahiran menulis. Okey, kemahiran menulis kejap Dekat mana? Banyak sangat dia duk pop out, buka dia kan. Tadi jadi dia jadi keliru yang mana satu nak buka. Okey. Yang pertama adalah berkaitan dengan kemahiran menulis. Bila kemahiran menulis cikgu-cikgu semua, yang saya sempat yang mana di peringkat saya sendirilah yang dari segi sudut research saya apa yang saya belajar sebelum ini dan saya sendiri berdepan dengan murid-murid ini cara kita tengok anak murid kita ataupun anak-anak kita macam mana dia pegang pensil. Kebiasaannya kalau anak lebih kurang umur 2 tahun ke
ke 4 tahun ataupun ke 5 tahun, pegangan pensel dia mungkin macam ini. Macam ni, yang ni. Step 1 dan step 2. Lepas tu barulah dia akan naik pegangan pensel. Pegangan pensel yang sempurna adalah yang ini. Yang keempat ini. So jadi kita cuba check adakah anak-anak murid kita ataupun anak-anak kita cara dia pegang pensel macam mana. So jadi kalau dia masih pegang kaedah pertama dan kaedah kedua, kita kena praktis untuk kemahiran tangan dia. Sebab tangan dia, psikomotor dia masih lemah. Psikomotor dia masih lemah. Lepas tu kemahiran tangan. Kemahiran tangan itulah yang dibentuk melalui perkembangan psikomotor. Okey, perkembangan psikomotor ni maksud dia adalah proses yang mana kita perlukan bentuk diri anak-anak ini melalui pergerakan. Perkembangan motor ni bukan sahaja untuk kanak-kanak buat gerakan macam melompat itu sahaja, tak. Perkembangan motor ni juga untuk perkembangan motor yang baik bukan sahaja penting bagi kanak-kanak membuat gerakan, tapi perkembangan motor juga merupakan keperluan asas bagi pembelajaran bagi kanak-kanak tersebut. Maksud dia, saya nak highlightkan adalah perkembangan motor murid. Maksudnya kemungkinan besar bila masa dia tidak berminat dengan belajar ataupun dia tidak faham, mungkin dari segi sudut kemahiran anggota badan dia tu pun tak bergerak sangat. So, jadi bila kita gerakkan seluruh anggota badan dia dengan aktiviti-aktiviti yang menarik, aktiviti-aktiviti yang menggerakkan kaki, tangan, jadi secara tak langsung otak dia akan sama-sama bergerak. Okey, psikomotor halus. Okey, saya rasa yang ni kebanyakannya dah faham. Psikomotor halus atau fine motor skill. Aktiviti tindakan fizikal yang melibatkan otot-otot kecil, contoh tangan, jari dan sebagainya. Penglihatan. Lepas tu psikomotor kasar ataupun gross motor skill. Merujuk kepada tindakan fizikal yang melibatkan otot besar. Ya, benda ini sebenarnya sekiranya anak tersebut mempunyai masalah special need. Dia mungkin tidak boleh melompat, dia juga mungkin tidak boleh meniti. So jadi perkara-perkara ini kita sebenarnya kita kena buat test murid. Maksudnya kalau murid kita tu perlu ada test di peringkat kita kalau dia tu adalah kecenderungan kepada special need, kita kena cari apa masalah dia sebenarnya supaya kita sebagai guru, especially guru lah, bila kita nak sampaikan kepada mak ayah, kita ada bukti-bukti. Kita nak sampaikan kepada mak ayah ni, kadang-kadang silap kita sampaikan tu dalam keadaan cara ataupun kata-kata yang tidak baik. Maksudnya flow kita tak cantik. Maksudnya contoh kita terus jumpa mak ayah dia tu. Puan, saya dapati anak puan ada autism lah. Sebenarnya cara kita bercakap itu tak betul. Sepatutnya kita yang pertama kita cakap macam ni. Mungkin dari sudut communication kita, puan boleh tak saya nak jumpa puan? Okey, saya nak tanya ya, macam mana ya dia dekat rumah? Oh, dia dekat sekolah macam ni, macam ni, macam ni. Okey, pada pandangan saya puan, saya tak ada kuasa. Ni nada kita bercakap dengan parent Saya tak ada kuasa untuk menentukan anak puan ni ada simptom-simptom khas ke tak. Tapi pada pandangan saya, apa kata di peringkat puan cuba bawa anak-anak untuk pergi rujuk kepada pakar-pakar untuk kita tahu apa sebenarnya masalah anak. Okey, cikgu dalam keadaan cikgu cakap lembut macam tu pun parent tu belum tentu lagi nak terima. Tambah kalau cikgu cakap kasar. Maksudnya bukan kasar lah. Macam kita cakap on direct point. So jadi benda tu dia mengganggu emosi. Dalam keadaan kita cakap lembut pun parents susah nak terima. Okey. Kalau dia masih tak terima, kita usaha lagi. Sebab kita tak nak biarkan macam ni. Kita ialah memang sometimes dia mengganggu emosi kita. Sebab kita terpaksa berdepan dengan anak tersebut. Mungkin parent dia deny keadaan anak tersebut. Tapi cikgu-cikgu kena fikir macam ni. Sampai bila kita nak biarkan anak-anak tersebut macam tu? Mungkin ada masalah dengan parent dia. Kita yang penting jangan putus asa. Okey. Sorry. Mana? Kejap. Okey, ini. Lepas tu pula, sistem penulisan. Maksudnya sistem penulisan ni biasanya inilah yang saya guna. Sistem buku garis 3, sistem buku garis 2, sistem buku petak, sistem contengan. Contengan ni biasanya kalau murid yang masih tak boleh pegang, tak boleh pegang pensel dengan baik lah. Kalau sistem buku petak ni, kalau macam, saya tak sure lah di peringkat cikgu-cikgu macam mana. Macam, mungkin ada yang biasa guna sistem buku garis 3. Tapi saya memang berdepan dengan murid, memang dia tak boleh tulis dekat buku garis 2 dengan buku garis 3 tu. So, jadi saya terpaksa guna buku petak besar. Jadi, tulisan dia tu lebih tersusun. Bila dia dah habis satu buku ke dua buku petak besar, barulah saya alihkan kepada sistem buku garis. Sistem buku garis sama ada garis 3 ataupun garis 2. Lepas tu, okey, ni contoh sistem buku garis 3 lah. Maksudnya,
S ni biasanya dia pakai 3 garisan. Kita panggil kepala ekor badan. Kepala ekor badan pula. Kepala badan ekor. Kepala ni yang garis satu, garis yang tengah adalah badan, garis yang bawah adalah ekor. Kenapa saya sebut ekor? Sebab ada tulisan-tulisan yang ada ekor. Macam Y, G, P. So jadi dia perlu ekorkan tulisan ni sebut. Sama juga bila dia masuk kepada sistem tulisan dua garis tu. Ada anak kita kadang-kadang Y pun dia buat dekat atas. Dia buat dekat garis tengah. Padahal salah. Tulisan yang betul adalah di bawah garis. So jadi ini contoh tulisan anak-anak kita kan. Macam yang ni P dia, nampak tak? Saya tak tahu lah jelas ke tak. P dia ni, saya besarkan sikit. Ni P dia di atas. Salah. Memakai pakaian P sepatutnya ekor di bawah. P sepatutnya ekor di bawah, bukannya ekor di atas. So jadi kita sebagai yang mengajar, saya nak tanya cikgu-cikgu, khususnya kepada cikgu-cikgu. Bila anak kita buat kesalahan dalam menulis, cikgu tegur tak dia? Contoh P ekor dia tak kat P kecil dia letak ekor kat atas. Kalau kita tak tegur, kita main tanda je. Jadi kat situ kita tak nampak anak-anak kita punya keupayaan menulis dengan baik. Itu yang saya sebut. Mungkin itu adalah masalah kita. Bila kita tak cuba kenal pasti dengan baik. Okey. Lepas tu pula, contengan. Contengan ni kebiasaannya adalah anak-anak yang umur kurang 6 tahun lah. Biasanya mungkin dia orang pegangan pensil tak baik. Biasanya umur 2 ke 4 tahun. Sebab kalau macam sekarang, budak-budak sekarang, umur 5 dengan 6 tahun dia dah agak okey. Sebab mungkin mak ayah daripada umur 4 tahun dah hantar anak ke tadika. Macam saya sendiri pun tahun ni kami baru buka Smart Educare. Smart Educare tu adalah murid umur 2 dengan 3 tahun kita dah dedahkan pembelajaran asas. Tapi kita lebih kepada untuk kemahiran tangan, kemahiran pergerakan dia. So jadi mungkin anak punya pegangan tangan itu tak baik lagi. Jadi dia main lukis je apa yang dia nak buat. Lepas tu guna konsep buku petak. Inilah cikgu yang saya guna. Maksudnya ini pada anak-anak yang agak kritikal lah. Maksudnya kita nak suruh dia salin tu bagi tertib kan. Bila kita nak salin suruh dia bagi tertib, jadi dia susah. Kita nak buat petak satu-satu pula dalam buku garis, payah sangat. Jadi saya memang akan guna buku petak. Jadi lepas dah anak guna buku petak ini, dah okey apa semua, barulah saya alih kepada penggunaan buku garis. Itu kalau yang saya buat lah. Kemudian panduan penulisan. Panduan penulisan ni kalau pada Jawi seni penulisan. Maksudnya kita cari yang titik-titik punya penulisan. Jadi dekat situ sebenarnya anak dia bentuk kemahiran tangan dia. Bila kita guna sistem titik-titik, contoh alfabet bersama kita guna sistem titik. Jadi seni penulisan macam ini. Contoh bagi subjek Jawi khususnya. Dia ada kemahiran-kemahiran tulisan tau. Macam contoh ha ni pula dia ada kemahiran-kemahiran tulisan dia. M pula mim dia. So jadi benda ni dia ada seni dia. Jadi cara dia kita mungkin sukar untuk bina anak. Mungkin kita nak buat tu susah. Jadi kita cari bahan yang ada tulisan titik-titik. Jadi anak tinggal ikut sahaja. Lepas tu membetulkan penulisan. Maksudnya membetulkan penulisan, inilah yang saya maksudkan ekor ni. Ekor apa semua ni. Lepas tu ni apa? Arah tulisan. Ekor tulisan sama jugalah dengan huruf Jawi. Huruf yang ada ekor. Waw, mim, yang ada ekor ke bawah, adakah tulis dekat atas. So, jadi kita kena betulkan. Okey, arah tulisan ni merujuk kepada ni. Teknik tulisan yang betul. Contoh alif. Tulis macam ni tak apalah. Alif sini. Ba. Ada murid jim. Dia tulis macam mana? Arah-arah tulisan. Biasanya bahan-bahan macam ni dekat Google banyak je. Macam contoh huruf A. Takkan kita nak buat palang tengah ni dulu baru buat huruf segitiga ni. Sepatutnya buat segitiga ni dulu. Lepas tu barulah letak palang tengah. Jadi kadang-kadang anak-anak kita ni dia tidak menguasai sebab dia tak tahu arah penulisan itu sendiri. Lepas tu tulisan kepada alfabet. Ni contoh. G kan. Huruf G. Ni saya bagi contoh lah yang huruf ekor. Kesilapan kita bila mana kita biarkan huruf ekor ni ditulis di atas. Maksudnya ni kan garis. Kita biarkan dia tulis dekat atas. Salah. Sepatutnya dia perlu ada ekor itu di bawah. Jadi benda-benda ni secara teknikal je. Tapi mak ayah biasanya kalau cikgu mungkin dia akan tackle. Mak ayah bagaimana pula? Jadi mak ayah kalau buat latihan dengan anak-anak, pastikan guna sistem yang betul. Penulisan ekor dan ekor huruf dan sebagainya. Ni huruf apa? Penulisan huruf, tulisan huruf. Okey, tulisan huruf ni merujuk kepada huruf A,
Q dengan Y. Kebanyakannya sistem dekat internet ataupun ni dia banyak pakai sistem Y besar. Dia banyak sistem Y besar. Jadi pada anak-anak kita yang lemah, dia sangat keliru. Walaupun benda tu berubah sikit je dia keliru. Especially obviously pada A. A kuartas. Padahal A kita A bulat. So jadi benda-benda macam ni, kalau kita pergi dekat PowerPoint ataupun Word, kita biasa akan guna font Comic Sans ke, TW Sans ke. Tapi kebanyakannya Y dengan G dia bukan yang betul. Tapi Y dengan G yang betul adalah bagi Waknan. WAKNAN. Jadi benda tu kita kena install. Especially pada cikgu-cikgu lah kalau nak buat ABM dekat sekolah kan. Untuk kelas-kelas dan sebagainya. Untuk pastikan penggunaan especially pada Q dan Y. Sebab kalau A ni biasanya senang je nak dapat daripada font kita kat atas ni. Contoh font kita kat atas ni. Kita senang je nak dapat apa semua. Tapi untuk dapatkan QY ni dia kena guna Waknan. Setakat ni yang saya pakai font adalah Waknan lah. Okey, untuk tulisan Jawi. Pendedahan kepada tulisan Jawi. Untuk menuliskan, macam membaca pun sama. Penulisan bagi Jawi, murid kita kena didedahkan. Huruf yang boleh sambung dengan huruf yang tak boleh sambung. Contoh, huruf yang tak boleh sambung. Apa? Huruf yang boleh sambung apa? Huruf yang boleh disambung sahaja. Lepas tu macam waw, ra, zai. Boleh tak dia sambung selepas? So jadi benda itu perlu diketengahkan kepada anak-anak. Dia kena tahu beza. So jadi benda ini bila melibatkan tulisan, pada saya, kita fokus pada kemahiran asas lah. Ini adalah contoh tulisan dengan aktiviti yang saya buat. Untuk macam ada yang join kelas saya secara one to one ada. Waktu tu sebab dia minta tolong kan. Kalau saya ada ke lapangan biasanya saya okey je. Sebab sekarang macam agak sibuk. Jadi memang saya dah lama dah lah. 2-3 bulan ni tak buat lah kelas one to one tu. Okay, ini contoh. Tulisan murid A. Cantik sangat tulisan dia. Ini memang murid saya buat. Darjah 2. Memang tulisan dia cantik. Perempuan. Saya bagi contoh ni dua-dua adalah tulisan perempuan. Cantik tulisan dia. Dia memang tulisan dia agak cantik. Dia agak cermat lah tulis. Dan dia buat kerja pun memang dia tak rushing macam murid-murid lain. Okey, saya bagi contoh murid B pula. Ini murid B. Murid B ni, ini tulisan sebelum. Maksudnya, tulisan waktu kita bagi tugas dia akan buat. Jadi tulisan dia agak comot. Comot tu maksudnya huruf T, huruf M, huruf H ditulis tak betul. Tetapi selepas kita banyak kali betulkan sistem tulisan dia much better. Maksudnya dah makin baik banyak. Jadi nak dapat setara ni cikgu bukan ambil masa 2-3 hari ya. Berbulan ambil masa untuk betulkan tulisan. Jadi benda ni sangat kena sabarlah sebagai guru. Lepas tu aktiviti. Ini aktiviti murid A. Contoh macam anak kita tu mungkin untuk pelbagaikan aktiviti kan kita nak cepatkan dia punya membaca dan sebagainya. Kita nak guna buku je mungkin tak pelbagai. So jadi kita boleh pelbagaikan aktiviti. Contoh kita print huruf P kecil, P besar. Kita minta dia tampal kertas. Kita nampak benda ni macam simple. Tapi sebenarnya benda ni dia sangat membantu minat murid tersebut untuk hasilkan kerja dia pada masa yang sama. Dia akan membantu dia untuk faham apa yang dia buat. Tak semua murid kita terus bagi buku dekat dia okey. Okey, ini pula murid yang kedua. Murid B. Ini dah jam 4 ya cikgu, tapi yang ni dia ada autism. Saya sempat buat kelas one to one dengan dia sebelum naik habis PKP. Naik habis PKP dalam bulan 6. Bulan 6 tu tak, bulan 7, bulan 8 saya mengajar dia ke rumah sebab ada masalah dengan center dia. So jadi saya ambil pendekatan buat one to one dengan dia. Budak dia memang sangat cermat. Ini budak normal tau. Kejap lagi saya tunjuk hasil beza antara budak normal dengan budak autism. Tapi yang ni maybe lah sebab kecil lagi kan. Tapi kita boleh nampak hasil kerja. Yang ini dah jam 4. Tetapi dia punya masalah dia lebih kepada kemahiran tangan. Maksudnya psikomotor dia. So jadi maknya minta untuk saya bawa kelas yang lebih kepada fokus kepada psikomotor. Jadi saya pergilah cari bahan stiker, manik dan sebagainya untuk dia buat aktiviti-aktiviti asas. Sedangkan membaca dia dah okey dah, membaca laju. Cuma dari segi sudut kemahiran tangan dia tu nampak kalau dia pegang pensel mewarna, dia paling tak suka mewarna. Sebab mewarna memang dia warna tu macam cincai lah. Okey, ini beza di antara murid A dengan murid B. Kita tengok kan, macam murid A ni dia warna juga. Dia warna. Tapi kita tengok, manik yang disusun bagi murid B,
jarak-jarak sebab nak bagi siap kerja cepat. Berbanding dengan murid autism ini, dia susun satu-satu je ko. Dia susun satu-satu ni cikgu, bukan senang untuk dia buat macam ni. Jadi benda macam ni sebenarnya, setiap anak itu sendiri kita tengok. Bahan sama, ini huruf A besar, A kecil, A besar, A kecil. Tapi hasil dia tak sama. Sebab apa? Sebab kemahiran tangan dia, kemahiran keupayaan diri dia tu sendiri pun tak sama. Walaupun base dia itu kena bahan yang sama. Kemudian contoh kalau tengok dekat murid B ni kan, murid B ni, saya beli macam orang guna untuk buat bunga dan hiasan tu, saya suruh dia masukkan getah. Jadi, bila kita walaupun kita nampak benda tu simple, tetapi sebenarnya dia membantu anak-anak untuk mahirkan tangan dia dan fokus attention dia. Okey, ini berkaitan dengan penulisan. So, jadi berkaitan dengan penulisan, macam saya sebutlah, cari bahan-bahan yang pelbagai. Tak ada masalah. Kalau perlu dia salin balik, salin titik-titik, cikgu cari bahan-bahan tu. Walaupun contoh dia darjah 3. Dia darjah 3 tapi dia tak boleh kuasai benda tu. Kalau terpaksa rendahkan aras, tak apa cikgu, sekurang-kurangnya kita nampak keupayaan dan dia punya potensi diri tu semakin baik. Kalau kita duk tekan juga dengan silibus darjah 3, memang tak boleh nak kuasai sebab kita takut. Memang ni dia ada masalah lambat belajar. Ataupun kita paling risau kalau dia ada masalah-masalah lain. Bila dia ada masalah-masalah lain, itu yang penting untuk di peringkat kita, kena cuba tackle benda tu. Okey. Sekarang ni saya nak pergi kepada e-book yang terakhir. E-book yang terakhir ni adalah saya nak bagi tahu kat cikgu. Cikgu dah download dah bahan banyak. Macam tadi kan dekat phonic progressive phonic tu kan. Cikgu dah download banyak dah. Tapi nak print macam mana? Banyak sangat. Ada dalam kalangan kita, dia terlampau excited dapat bahan yang banyak. Dia print semua bahan. Daripada alfabet sampai advance. Tetapi yang jadi masalah dia, tak guna. Membazir duit. Sangat membazir. Dah lah print tu colour pula tu. Jadi membazir. So jadi saya bagi sedikit panduan dan guideline lah yang biasa saya buat dekat anak-anak murid, especially yang maksudnya yang kelas tuition ataupun kelas one to one. Maksudnya kelas one to one. Maksudnya murid-murid yang perlukan eksklusif kelas. Ini yang saya maksudkan eksklusif kelas. Maksudnya kalau guru-guru sekolah rendah, murid-murid yang macam murid linus, murid pemulihan yang maksudnya dia perlukan attention personal lah. So jadi saya kongsikan untuk cikgu. Sekejap dia nak kena display dulu sebab kat sini dia ada buka banyak. So, kejap. Okay. Window. Okay. Okay, cikgu. Bijak urus penguasaan 3M untuk tips sediakan bahan. Okay, yang pertama, tips print. Saya bagi kat cikgu tips untuk print. Print yang pertama, kenal pasti kelemahan semasa murid. Maksudnya melalui rekod dan semak. Contoh anak murid kita tu dia lemah dalam kemahiran menulis. Kalau cantiknya, kalau boleh dalam penulisan pun, kalau boleh kita catat sedikit information dalam dia punya rekod dia tu. Okay, dia ni lemah menulis BA ataupun tulisan dia masih tidak baik. Jadi kita carilah bahan-bahan yang sesuai dengan dia. Kita bagi bahan yang sesuai. Maksudnya kita janganlah main print yang dah advance, akhirnya benda tu kita tak guna. Jadi kita tahu murid kita lemah apa, kita bagi yang dia lemah sahaja. Lepas tu print secara berperingkat. Maksudnya kita kena rancang apa yang kita nak buat. Maksudnya bahan daripada phonic progresif tadi, kalau cikgu print semua cikgu, saya rasa dah jadi buku jurnal. Budak tengok pun rasa, tak tahu lah, kalau orang dah panggil lugai tau tak, lugai tu rasa nak muak, muntah macam tu. Sebab dia tengok banyak sangat buku. Tanyalah yang belajar degree, buat master kan. Apa perasaan bila kita buat thesis? Serabutnya mata memandang huruf-huruf di desktop. Macam itulah murid bila dia nampak tiba-tiba buku dah macam jurnal. So jadi kita kena merancang. Maksudnya kita rancang kita nak fokus on apa. So jadi kita print secara berperingkat. Biar benda tu memang nampak macam penatnya nak print. Kenapa kita tak print habis? Cikgu, benda ni dia akan jadi masalah nanti. Saya tunjuk kenapa saya suggest untuk kita print berperingkat. Kerap pelbagai dan ulang. Contoh, murid kita bagi latihan. Latihan tu kita dah bagi contoh latihan menyurih. Menyurih huruf kan. Tetapi dia masih lemah dalam menyurih. Okey, tak apa. Kita dah menyurih, kita bagi dia salin pula dalam buku latihan kotak. Kita salin, kita tulis huruf A, dia ikut pula. Tetapi dia masih lemah dalam menulis. Okey, cikgu janganlah stay duk print benda yang sama je setiap masa. Maksudnya pada saya kerap adalah buat latihan. Tapi bukannya cikgu print benda yang sama. Sampai satu tahap dia tengok dah tak ada latihan lain. Tetapi cikgu boleh
cikgu boleh dah kerap pelbagai ulang. Maksudnya cikgu boleh guna bahan yang sama secara berulang, tetapi jangan bahan yang sama sama je. Bahan A je. Sampailah budak tu dia rasa tak seronok nak menulis. Cikgu buatlah bahan A, bahan B, bahan C. Mungkin bahan A dia masih tak kuasai bahan A. Dah habis C, ulanglah balik A. Jadi bahan itu sepatutnya kita dah boleh recycle. Kita boleh recycle tapi jangan terlampau gap di antara recycle tu sampai menyebabkan dia tak seronok nak buat latihan tu. Itu yang saya kata kena print secara berperingkat. Bila print secara berperingkat, kita akan bagi benda yang kita bagi menulis kepada anak ni tu adalah berdasarkan keperluan dia. Bukan adalah keperluan kita. Yang jadi masalah ni, kita buat benda tu nak tackle penguasaan 3M ni, kita print kita rasa ikut suka kita. So jadi macam mana kita nak tackle kadang kalau anak itu sendiri tak boleh nak capai apa yang dia belajar. Sebab tu saya kata kena print secara berperingkat. Okey. Kemudian tips jimat. Ini kalau kita nak print jimat lah. Kebiasaannya hitam putih lah. Kalau latihan ni mungkin tak ada masalah nak print hitam putih. Sebab dia okey je kalau print hitam putih. Cuma kalau mungkin buku membaca, flashcard dan sebagainya, dia perlu print colour. Tapi kalau latihan pada saya tak ada masalah kot kalau untuk print hitam putih. Okey, booklet format. Maksudnya first kena save dalam PDF, lepas tu klik print, kemudian klik booklet. Ini yang saya maksudkan. Cikgu beza ya bila kita print kita print dalam keadaan direct daripada Word ataupun PowerPoint kepada PDF, sebab kebiasaannya dalam PDF punya file dia dah ada booklet ni. Maksudnya booklet ni daripada satu A4 dia dah boleh print depan belakang. So jadi 4 sheet in one paper. Berbanding kalau cikgu guna PowerPoint kan. Kalau cikgu guna PowerPoint, cikgu save. Nak kena print dia jadi remeh. Save terus kepada PDF. Ambil booklet. Jadi buku dia tu tak terlalu besar sebab bila kita print dalam A4, dia jadi macam kadang-kadang budak ni dia malas buat kerja. Sebab dia terlampau banyak sangat kerja. Jadi pada saya kalau half A4, okey dah. Maksudnya jadi dalam bentuk booklet. Jadi satu A4 kita dah boleh guna 4 page. Bila 4 page kat situ dah jimat page, dah jimat ink. Okey, lepas tu nak print pun murah sikit. Biasanya kalau macam dekat Taman Sri Sedang ni memang kedai print banyak. Tapi kalau contoh kita normal print put hitam, biasanya dia akan ambil dalam sekeping A4 dalam 40 sen. Kalau kita buat satu page bersamaan dengan dua print, maksudnya 40 sen pula, 4 sen. Tapi kalau kita buat depan belakang dia jadi 6 sen. Lagi jimat. Jimat dah 2 sen. Bayangkan kalau kita print banyak, lagi banyak jimat. Dekat situ. Okey. Jadi cikgu kena tukar kepada PDF lah. Okey. Lepas tu, bagaimana print berwarna? Kalau print berwarna, bagus untuk kad imbas atau buku. Maksudnya buku-buku membaca, kad imbas tu bagus dalam bentuk print. Okey, ini kaedah print. Maksudnya boleh print direct daripada gambar kepada print. Sebab bila kita guna daripada PowerPoint, bila kita print, dia jadi tak berapa cantik. Ataupun kita guna daripada PDF lah. Macam saya cakap tadi, bila kita guna PDF, kita ambil format booklet. Maksudnya kalau kita nak satu picture tu half A4 pun tak ada masalah. Jadi kita boleh guna setting dia. Kita nak jimat. Kalau kita tak buat sebab kalau print color bila banyak-banyak dia jadi mahal dan costing sikit. So jadi cadangan saiz kad imbas dia ada. Kalau contoh kita belajar one to one dengan murid, half A4 ataupun A4 dah okey. Kalau ke atas hingga 10 murid. Maksudnya murid ke dua ke atas ke ataupun 3 ke 5 ke sampai 10 murid. Biasanya saya suggest ambil size A4 ataupun A3. The best is size A3 lah. Sebab dia lebih besar view dia. Kalau murid 10 ke atas hingga ke 20 dia A3 ataupun A2. Sebab dia lebih besar. Suggest dia memang ambil A2 lah. Kalau murid atas 30 dia kena A1 ataupun AO. AO ni kira besar, memang besar lah, memang besar. Dia macam kalau pintu tu lebih kurang memang besar kalau murid kita tu. Tapi kalau pada saya takkanlah murid pemulihan satu kelas sampai 30 cikgu. Kalau sampai 30 kena check balik cara kelas pemulihan itu dibuat. Maksudnya kalau macam pada saya 15 orang pun dah cukup ramai sebenarnya. Lepas tu inilah contoh saiz dia. Ni A4 kan? A4, half A4 yang ini. Yang A5 ni lepas tu ni A1. AO ni kira lagi besar lah. AO ni lagi besar ukuran dia. Okey.
Kalau saiz terlalu besar, cadangan saya print dalam bentuk banting. Okey. Cikgu memang cikgu tengok, kalau cikgu tengok orang jual dekat luar memang mahal. Contoh satu banting dia jual RM20, dia jual RM30. Memang tak nafi mahal. Tetapi background cantik nanti saya share kan. Boleh saya share kan macam mana saya dapatkan background secara percuma sahaja. Saya dapat free je. Slide-slide yang menarik tu. Nanti saya share kan. Apa ni kalau macam banting, kalau cikgu buat dalam bentuk PowerPoint, cikgu save dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk picture, cikgu boleh pergi print kat kedai. Cikgu boleh print kat kedai standard kalau A4 dia boleh dapat dah banting yang saiz 2x5 tu ataupun 2x4. Cikgu kalau macam siapa yang duduk area ni saya bagi siapa yang duduk area Seri Sedang, area UPM lah. Kalau yang tak duduk area UPM mungkin boleh search printing yang murah sekitar. Macam tempat saya, satu kaki 50 sen je. Satu kaki 50 sen cikgu kalau print. Okey, satu kaki 50 sen. Contoh kalau kita print banting 2x5, maksudnya bersamaan dengan 2x5 10. 10 darab 50 sen, dah berapa ringgit? Baru RM5. Mungkin costing nak pergi ambil apa semua tak sampai RM10 pun. Dan banting ini lagi bagus dia, tahan lama, senang simpan, gulung sahaja. Lepas tu saiz dia lebih besar. Berbanding kalau cikgu pergi kedai printing, okay, saya nak print saiz A0 lah. Mahal cikgu. Saiz A0 RM60. Walaupun dia kertas. Mahal. Padahal kertas dia kalau kena air rosak juga. Jadi print lah banting. Itu sekiranya kalau anak murid kita ramai. Dan costing dia tak mahal pun. Kalau cikgu buat guna PowerPoint murah je. Okey, tadi apa Puan Rohaya kan tanya, saya dapat slide tu daripada mana? Kejap, saya buka, saya tunjuk terus. Okey. Kejap ya. Okey. Saya biasanya kalau kelas pun saya guna Zoom yang percuma. Saya jaranglah beli yang bayar-bayar ni. Sebab kita boleh guna yang percuma kan. So jadi cuma macam mana kita nak control je lah benda tu. Macam Zoom masa dia 40 minit je. So jadi on kelas-kelas yang kecil mungkin sesuai lah. Macam kita sekarang kita guna Meet. Tapi Meet ni kita tak boleh nak rakam direct. Jadi saya terpaksa guna software lain. Sebab tu dia jadi ada masalah sikit tadi. Pasal suara lah apa semua. Lepas tu dia jadi file jadi lagi berat. Kejap saya nak share. Okey, untuk slide-slide yang cantik, saya guna SlideGo. SlideGo.com. Dekat sini boleh download je secara percuma. Kat sini boleh download je secara percuma. Dah bocor dah saya punya apa template kan. So jadi kat sini, ni rahsia lah rahsia. Kat sini cikgu boleh download je. Nak mengajar menarik kan dekat sekolah. Macam saya buat e-book untuk murid. E-book untuk murid untuk baca tambahan lah. Lebih kepada macam berkaitan dengan Nabi Muhammad, berkaitan dengan tajuk syukur dan sebagainya. Biasanya saya download daripada sini je. Guna SlideGo. Tak payahlah kita nak download setting satu-satu. Banyak kerjaan kita. Nak download tu, nak benda hak boleh dapat percuma. Buat apa kita nak susah-susah pergi buat satu-satu. Kalau saya lah, sebab kalau nak buat satu-satu, kalau pada yang rajin design boleh lah. Tapi pada untuk saya, tak lah kot. Okay, ini link. Nanti saya akan share juga dalam group. Macam mana saya buat benda-benda tu. Jadi, kadang-kadang saya buat ABM untuk murid. Saya guna benda tu je cikgu. Saya edit je. Cuma tulisan je lah. Saya edit tulisan sikit. Saya edit gambar sikit. Jadi, benda itu sebenarnya dengan kita duduk depan skrin, dengan kita buat kerja-kerja teknikal macam ni pun dah boleh bantu dah untuk kita sediakan bahan kepada murid kita. So, jadi, pandangan saya, apa-apa yang kita buat untuk murid, pastikan kita kenal murid kita dulu. Sebab saya bukan apa, sebab benda ni saya highlightkan sangat-sangat sebab kadang-kadang kita takut kita ni banyak berusaha. Kita banyak berikhtiar, tapi kita tak tahu apa yang kita ikhtiarkan. Sebab apa kita mungkin terlampau high expectation. Saya bagi tahu satu benda benda ini sangat penting kepada orang-orang yang mengajar anak-anak yang lambat membaca, guru-guru tadika, guru-guru linus, guru-guru pemulihan, mak ayah yang anaknya masih belum menguasai literasi bahasa Melayu, literasi bahasa Inggeris, literasi Jawi. Tolong jangan tergopoh gapah dan tolong step by step untuk kita bagi anak itu absorb apa yang
kita nak capai. Itu yang saya maksudkan. Saya takut. Saya takut di peringkat kita kalau kita ada sikap ataupun sifat kurang sabar, dia akan menyebabkan kita tidak boleh nak capai dari segi sudut kemahiran yang secara teknikal anak-anak itu ada masalah. Kalau kita, kalau macam kita lah, macam saya sendiri pun, kalau kita sendiri kita tak faham bab hukum tertentu, tapi orang duk cerita benda yang lagi tinggi, kita tak faham. Macam contoh belajar bahasa Arab. Pengalaman saya pernah pergi belajar bahasa Arab, saya tak faham basic bahasa Arab. Tiba-tiba saya pergi ambil kelas Nahu. Saya tak faham langsung apa yang ustaz tu dia sampaikan. So jadi maksudnya saya mencari kelas yang tak sesuai dengan tahap keupayaan saya. Sama juga dengan anak-anak pun sebenarnya. So jadi pada saya itu yang saya di peringkat saya yang saya boleh kongsikan kepada kepada semua, dan insya-Allah pada malam ini kita mula lebih kurang 8 suku macam tu. Kita mulakan 8 suku. Malam ni saya akan bantu juga macam mana kita nak tackle dari segi sudut bila isu PKP ni, especially kepada guru lah. Dan nanti saya akan bagi hari Ahad, insya-Allah kalau tak ada apa-apa saya akan buat live. Macam mana beza antara guna Meet dengan Google Meet dengan Zoom dekat live page. Nanti saya akan bagi tahu detail malam ni benda-benda itu. Jadi masing-masing insya-Allah kalau tak ada apa-apa, kalau bahan-bahan hari ini saya akan shoot dalam grup, termasuklah dengan bahan-bahan pembelajaran. Saya akan sharekan secara percuma, boleh download. Bahan-bahan ni ada yang saya dapat percuma, ada yang saya buat sendiri. Yang mana saya boleh sharekan untuk cikgu-cikgu guna. So jadi ada apa-apa tak nak share ke, nak tanya ke, nak kongsi ke, saya welcome. Lagi bagusnya jangan tanya, kongsi. So jadi saya kuranglah sikit menjawab. Tak adalah. Ada apa-apa nak tanya ke ataupun nak kongsi ke pada petang ni sebelum kita tutup sharing kita pada petang ni? Boleh je buka mic, on mic. Oh ya ya ya. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha. Betul lah tu. Sebenarnya kalau dalam kes situasi ini sebenarnya bukan atasi masalah murid tu, sebenarnya atasi masalah parent tu. Sebab sekarang ni yang pandai tu parent tu. Anak tu tak pergi ke mana. So jadi sebenarnya mungkin di peringkat kita kena banyak ada mungkin sharing dalam grup-grup kelas ke, macam mana untuk bantu kemahiran anak menulis, apa peranan orang dewasa dalam membantu anak-anak menulis. Dia jadi masalah dia bila kita bantu dia, hakikat dia memanglah mungkin mak ayah dia tu nak tunjuk kata anak dia tu buat kerja. Saya rasa situasi saya macam ni, lebih baik anak itu tidak buat kerja berbanding orang tua yang buat. So kurang-kurangnya kita tahu anak tu tak boleh buat. Tapi bila orang tua buat, kita pun macam, kenapa? Kita akan turut membanding. Kenapa dekat kita dia tak boleh buat, dekat sini tak boleh buat. Jadi, kesedaran itu perlu diberikan kepada mak ayah, bukan pada anak tu. So jadi saya kata, kes bila melibatkan kesedaran mak ayah, cikgu yang kena makan hati dulu. Sebab tak semua mak ayah dia boleh acceptable dengan apa yang kita cakap. Kecuali mak ayah dia tu memang golongan pendidik dan open minded dari segi sudut untuk penambahbaikan kepada anak-anak. Sebab tu kalau macam pada saya, kita buat je ayat general. Lepas tu kalau macam ada parent yang kadang-kadang kita tak nafi dalam grup-grup kelas kan. Macam setakat ni sekolah saya tak pernah lagi lah. Tapi macam yang saya dengar daripada kawan-kawan, kadang-kadang ada parent suka shoot benda dalam grup besar. Sampai satu tahap credibility guru dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu cikgu kena sabar. Sebab bila kita handle parent ni, itulah masalah dia. Sekarang ni macam orang kata apa, ilmu adab tu dah kurang kan. Ilmu adab tu dah kurang. So jadi benda tu kadang-kadang dia mengganggu lah. Contohlah bila kita, contohlah anak tu tidak boleh menguasai, mak ayah tolong buat. Lepas tu bila cikgu tegur dan sebagainya, kadang-kadang sometimes mak ayah tu pula datang marah guru. Itu yang saya kata, cikgu kita ajar anak zaman PAK 21 ni, cikgu dia bukan senang. Sebab kita pada masa sama kita kena ajar mak ayah juga. Ajar tu bukan ajar ABC, ajar faham. Kenapa
kami buat dekat anak puan-puan macam ni? Kenapa kami buat anak tuan-puan macam ni? Sebab sekarang ni kalau kita tengok nak rotan tak boleh dah. Nak ini tak boleh dah. Maksudnya semua benda tak boleh. So jadi apa yang kita kena buat? Sebab tu saya kata sampai satu tahap guru-guru ni dia pergi mengajar sekadar mengajar je. Dia dah tak ada jiwa. Jiwa mengajar tu tak ada disebabkan apa? Disebabkan oleh mungkin dia dah tak tahan dengan apa? Dengan cara parent respon dan sebagainya. So jadi dekat sini ada dalam kalangan kita ada yang mak ayah. Jadi dekat sini sebenarnya kita fikir macam ni je. Kita mungkin ada yang bukan kerja sebagai pendidik, tapi kita sebagai mak ayah, bila kita berdepan dengan guru, kita berdepanlah secara baik. Contohlah kalau kita bekerja sebagai HR. Kita suka ke customer kita datang marah-marah kita? Kita tak suka. Sama juga dengan guru, dia tak suka. Dia jadi kadang-kadang guru ni dia nak kena handle banyak jiwa. Contoh satu kelas ada 20 orang murid. Dia kena handle 20 jiwa. 20 jiwa untuk dia tackle. Mak ayah baru handle 2-3 orang murid, 2-3 orang anak, itu pun susah nak tackle. Sedangkan guru dia nak handle 20 orang anak murid untuk tackle jiwa dia. Tambah pula kalau dapat mak ayah yang tak supportive, so jadi guru pula nak kena fikir nak tackle jiwa mak ayah. So jadi banyak jiwa-jiwa yang cikgu perlu jaga. Sampai satu tahap kita tergadai jiwa kita. Sebab tu saya kata kita perlu ada self motivation kita. Cikgu wujudkanlah teamwork dalam kalangan guru-guru sendiri. Maksudnya dalam kalangan kita bukannya blame each other. Sebab tu saya kata, saya tegur semalam. Saya kata kadang-kadang kita ni, contohlah ada cikgu kelas A. Dia nampak anak murid kelas B. Bukannya dia pergi kutuk anak murid kelas B tu sampai satu tahap mengaibkan rakan sekerja dia. Why not dia sebagai guru kelas A, dia nampak kelemahan anak murid kelas B, sampaikan kepada cara baik guru kelas B supaya kita work together, work as team untuk kita baikkan anak itu. Sebab kita jangan ada satu selfish kepada untuk kita je baik. Sebab tu kalau pada saya, kalau kes macam tu puan, cikgu memang nak tak nak, parent itu perlu di-educate. Perlu disampaikan. So jadi benda itu sebenarnya bukan senang. Tu yang saya kata tu, jadi benda-benda macam ni cikgu memang dia kena makan hati dulu. Dia kena makan hati dulu. Kadang-kadang kita ni rasa macam kadang-kadang macam anak tu dah sekolah dengan kita kan. Tiba-tiba anak tak kuasai, anak tak berjaya dalam exam ataupun tak berjaya dalam penilaian, guru juga disalahkan. Apa yang cikgu ajar anak saya tak faham pun satu pun. Parent datang ambil result dengan kita setiap setahun sekali je, jadi dia blame je kat kita. Dia tak tahu sepanjang setahun tu, contoh anak dia kerap jarang datang sekolah, kerja sekolah anak tolong buat, especially pada matematik. Saya cakap betul, matematik obviously, contohlah kan, kalau kata kita tak bantu anak-anak untuk betul-betul kuasai bab lazim dan sebagainya. Contohlah sampai satu tahap bila dia naik darjah 5, darjah 6, dia tak boleh jawab. Mak ayah akan bagi jawapan, tekan kalkulator. Tiba-tiba kita pelik, kenapa dapat jawapan je, mana dia punya calculation. Sekarang ni nak salahkan siapa? So jadi benda itu sebenarnya saya minta sangat-sangat di peringkat guru-guru kita sabar. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Hakikat dia bukan senang cikgu. Melainkan kadang-kadang ada rasa nak nangis, rasa nak sedih. Tapi jangan sampai down kita kepada seseorang budak itu menyebabkan kita tak ada jiwa mengajar. Maksudnya kita rasa kecewa dengan seseorang, macam contoh bukan kecewa, mungkin kita rasa terkilan, kecewa dengan sikap individu-individu tertentu. Jangan sampai merosakkan jiwa kita sebagai pengajar. Bila jiwa kita tak ada, kita pergi kerja sekadar makan gaji je. So kita dah tak ada rasa nak improvise, kita dah tak ada rasa sayang kepada anak-anak murid kita. Itu adalah satu kerugian sangat besar. Kalau pandangan saya macam itulah cikgu. Okey ke cikgu? Saya takut nanya. Takut. Sama. Okay. Ada apa-apa lagi tak? Ada yang nak share dan sebagainya? Kalau tak ada, kita tutup sesi petang ini. Cikgu-cikgu dengan semua boleh rehat dulu. Untuk kita masuk kepada sesi yang malam. Saya sejujurnya saya cakaplah, saya ni banyak lagi yang kena perbaiki. Tambah-tambah pula macam sekarang ni saya baru bekerja dan baru berkhidmat dalam sekolah rendah. Sebelum ni saya banyak kepada tuition sekolah rendah, tapi tuition sekolah rendah dengan mengajar di sekolah rendah tak sama, sebab tuition sekolah rendah satu kelas ada 5 orang, 6 orang. Jadi kita ada one to one eksklusif punya kelas. Tapi bila kita masuk dalam pengurusan sekolah, banyak cabaran-cabaran yang saya kena belajar. Sebab tu saya suka kita buat saya suka buat bengkel-bengkel macam ni. Secara tak langsung saya belajar berjumpa dengan orang-orang baru. So jadi nak cakap ni, kadang-kadang saya rasa saya ada masalah. Rupa-rupanya orang lain pun berhadapan dengan masalah yang sama. Bila saya jumpa macam ni, okay, kita cuba recall balik. Macam mana kita nak tackle benda tu. Sebab macam saya sendirilah, macam saya sebut semalam kan. Kita nak buat kerja ni bukan kita nak buat untuk dekat dunia je.
Kita nak kalau boleh amalan kita tu Allah timantarakan biar sampai satu tahap. Bukan sampai satu tahap, kita nak Allah ambil amalan kita. Walaupun kita mati, dijadikan ladang pahala kepada kita berterusan. Okey, sama-sama. Apa ni, Puan Rohaya kan. Saya biasa panggil Kak kan. Apa ni, mak parent. So jadi dekat situ saya minta maaf sangat-sangat kalau ada kekurangan di peringkat saya. Saya anggap tak ada apa-apa lah. Kalau ada apa-apa malam ni kita sambung session. Kalau nak recall balik apa-apa yang berkaitan dengan petang ni pun, nak bagi pandangan ke atau apa-apa ke, saya welcome. Saya terbuka, tak ada masalah. InsyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih yang mana attend pada hari ini. Mungkin sebab line dan sebagainya, ada yang tak dapat. Dan mungkin rakaman ni sebenarnya, rakaman ni kalau ikutkan, dia ada masalah sikit pada rakaman 30 minit pertama tadi sebab ada masalah dengan saya punya software. So jadi rakaman 30 minit selepas itu dah okey dah sikit. Tak ada masalah dah. So itu sahaja daripada saya, tanpa kita tak ada apa-apa, nanti saya akan bagi share lah, share ebook untuk masing-masing boleh tengok sebagai garis panduan kan untuk masing-masing semua, termasuklah dengan link progresif pun semua kita share je dalam group. So jadi senang. Kalau dekat sini dekat chat ni bila kita dah off chat dah tak dapat dah. So jadi itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Tadi kita dah tutup dengan tasbih kafarah, kita dah buka dengan Al-Fatihah, kita tangguh sesi petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama.